Assalamualaikum semua penonton-penonton di saluran YouTube Budi Channel dan juga kepada anda yang sedang mendengar di Spotify. Kita bersama dengan seorang penyampai radio popular di studio Budi Channel kita pada malam ini. Tidak lain dan tidak bukan, beliau merupakan seorang orang kata bersuara manja di konti dan selalu menggami pendengar-pendengar dia yang melontarkan kata-kata dan juga madah-madah cinta setiap malam di Suria FM. Tidak lain dan tidak bukan, beliau merupakan aku ni selalu berteka-teki je. Okey, kita bersama dengan DJ Lin. Apa khabar? Baik Budi, Alhamdulillah. Macam penyampai radio lah Lin dengar tu. Macam dia punya intro tu. Betul lah, kita berlatih nak jadi DJ Budi ni, jadi penyampai radio gitu. Tapi kita borak santai tu, intro je Lin. Tapi style tu ada style. Ada style lah kan. Okey, kita bercakap pasal borak sini habis sini lah. Ini merupakan satu podcast sebenarnya. So kita borak-borak santai bersama DJ Lin tentang macam-macam lah. Nanti semua pendengar boleh tahulah siapa DJ Lin luar dan dalam kan. Mungkin ramai yang kenal DJ Lin di Suria FM dengan populariti DJ Lin punya program Suria Cinta. Tapi mungkin tidak mengenali asal-usul kat mana kan. Mungkin ada generasi-generasi baru yang terpikat dengan program Suria Cinta. Tapi wah macam best lah kakak ni kan. Best lah kakak ni dekat konti Suria FM. Best lah makcik ni. Aduh, dah ansur-ansur kita macam lah. yelah kan perjalanan masa. Yelah, tu kan. betul. Ingat lagi first time Budi jumpa DJ Lin masa dekat satu event di mana Budi pun masa tu baru nak slow-slow lah dalam bidang blogger ni kan. 2008 ataupun 2007 tak silap. Masa tu baru nak kenal PR ni semua kan. Nak kenal sebab masa tu kan blogger baru nak naik. Kemudian saya pun terfikir pula macam nak kena dekat lah dengan PR stesen radio ni. Jadi first time kita jumpa first Suria FM ajak rasanya. Ataupun saya pergi Redah. Saya pergi Redah. Saya bagi kad. Macam kenal macam first time tengok kan. Macam ini Cina ni kan. DJ Lin nama dia. Okay. Lepas tu kenal masa tu lah kan. Betul. Lepas tu jadi hari demi hari kita pun macam yalah kita berurusan sebab kita pun nak mempromosikan Suria FM dan Suria FM pun memerlukan kita orang untuk menyebarkan media, semua tu. Jadi untuk permulaannya kita dahulukan dengan intro lah. Mungkin ramai pendengar-pendengar kita dan juga penonton-penonton kita ni nak kenal siapa DJ Lin. Mungkin boleh orang kata ceritalah sedikit latar belakang. Boleh, tak ada masalah. Okay. DJ Lin nama penuhnya Roslinda binti Haji Abdul Majid. Lin merupakan anak ke-7 daripada 10 orang adik-beradik. Ramai tu. Ramai, alhamdulillah. Berapa orang? 6 lelaki 4 perempuan. Gitu. Dan Lin berasal dari Johor Bahru, Johor Darul Takzim lah. Lebih tepat lagi di Lakin Jaya, Johor Bahru. Rumah Lin tak jauh pada Stadium Lakin tu lah. Lin bersekolah di Sekolah Menengah Aminuddin Baki Johor Bahru dari tingkatan 1 sampai ke tingkatan 6. Kemudian bergelar guru sandaran selama setahun di sekolah yang sama juga. Mengajar student form 1 form 2. Antara anak murid DJ Lin yang sekarang ni jadi artis lah, Wan Sharmila. Wan Sharmila pelakon tu kan? Oh ya ke? Itu anak murid saya. Masa Lin jadi guru sandaran, jadi cikgu kelas dia lah. Masa tu tingkatan 2. Dia masih ingat. Dia panggil cikgu. Masih panggil cikgu. Sekarang pun ada kelakar lah. Dan kemudian Lin melanjutkan pelajaran ke masa tu panggil ITM Shah Alam. Sekarang dipanggil sebagai UiTM Shah Alam dalam jurusan komunikasi massa, pengkhususan kewartawanan. So di sana Lin menuntut untuk ijazah sarjana muda kewartawanan selama 4 tahun. So Lin tamat pengajian pada tahun 1999. Tamat saja pengajian, DJ Lin balik ke Johor Bahru. Alhamdulillah Lin dapat bertugas di stesen radio Best 104. Tapi bukan dalam bidang wartawan
Macam mana? Patutnya jadi wartawan Ya, sebenarnya memang Tak minat jadi wartawan. Lin sebenarnya macam ni lah. Asal dulu masa kecil Lin nak jadi pegawai polis wanita. Lah, ya. Sebab kakak Lin yang sulung tu dia memang seorang sarjan polis. Jadi Lin membesar banyak melihat dia dengan uniform dia kan, dengan bag dia, dengan baju dia, dengan topi dia, dengan kasut dia kilat kan semua. So Lin tak tahu, Lin suka dengan apa kata, dengan dia punya lifestyle tu lah, sebagai seorang dunia kepolisan tu Lin suka. Tapi bersedia ke nak kejar pencuri properti? Bersedia sebab Lin sebab Lin atlet juga. Lin olahragawati. Lin ratu jalan kaki. Lin pernah mewakili Johor Bahru. Dan Lin juga atlet olahraga lah, sampai ke MSSG semua kan. So jadi memang minat sangat nak jadi polis lah, nak jadi pegawai polis sebenarnya kan. So that's why Lin ambil STPM tu kan. Ambil STPM dan tapi masalahnya mak Lin tak bagi. Sebab mak Lin kata cukuplah nak aku perempuan seorang nak jadi polis lah. Dia nak Lin jadi lebih kepada lecturer ke ustazah. Dia kata ustazah dek, dia nak jadi ustazah macam mana. So jadi mungkin restu mak tu tak ada. Bila restu tu tak ada, macam apa kita buat ni susah nak menjadi lah gitu kan. Walaupun kita minat kan. Tapi Lin tak patah semangat tau. Walaupun Lin tahu dari bila ambil form 6 pun mak cakap tak payah jadi polis apa semua, Lin tetap teruskan ambil form 6. Okay, habis je form 6 sambung study ni. Okay, kalau nak jadi inspektor polis dengan ASP ni kena ada apa? Rupanya kena ambil meskom. Itu Lin ambil meskom tu sebenarnya. Jadi itu yang Lin lanjutkan pelajaran ke UiTM Shah Alam, ambil komunikasi massa atau mass communication kan. Dengan hajat yang besar nak menjadi seorang pegawai polis wanita. Memang itu berkobar-kobar semangat, tak tahu kenapa. Dan masa Lin form 6 ada dulu kan, kalau temuduga polis apa semua dia keluar kat surat khabar kalau perasan kan, temuduga terbuka kan, inspektor polis wanita gitu kan. So kita kena pergi ambil borang tu dekat Balai Polis Sentral Johor Bahru masa tu. Lin pergi tanpa pengetahuan mak, Lin pergi. Tapi bila Lin pergi tu sampai, cik saya nak minta borang cik untuk nak jadi ni inspektor polis kan. Oh maaf, dia kata yang kali ni kita buka untuk lelaki saja. So rezeki dah tak ada satu. Frust ke? Frust lah, balik pergi naik bas tau seorang-seorang balik kan rumah. Tak apalah sambung belajar ITM lah. Jadi bila masa di ITM pun dalam list semester, Lin tak ingat semester 4 ke lebih kurang, sekali lagi Lin nampak ada apa orang kata temuduga terbuka lah dekat surat khabar tu. So kita boleh ke Balai Polis. Masa tu paling dekat dengan ITM Shah Alam adalah Balai Polis section 9 ke section 6 tak silap. Okay, Lin pergi juga. So bila pergi sekali lagi pun sama, maknanya dia buka untuk lelaki sahaja. Waktu itulah pengambilannya. So jadi, bila dah kali kedua ni jadi bila kali kedua tu Lin cakap pada diri Lin macam kenapa susah sangat aku nak jadi polis ni kan. Aku ni minat ada, tinggi ada, rasa confident kan, tinggi ada kan, rasa boleh lah kan, dari segi lepas lah, dari segi fizikal punya test kan. Tapi kenapa tak dapat? Mungkin Lin balik semua pada ni kan, mungkin restu mak tu tak ada. Jadi bila tu Lin anggap macam tak apalah, aku ingat mungkin rezeki aku bukan dalam bidang kepolisan lah. Mak suruh jadi apa sebenarnya? Ustazah tu ataupun cikgu. Sebab dia bila Lin jadi guru sandaran tu setahun tu kan, yelah dia tengok kita pakai baju sutera kan, dengan beg, dengan kasut gitu kan. So dia suka, dia kata sesuai dengan Lin, dia kata. Tapi bagi Lin sendiri, Lin rasa Lin tak selesa. Mungkin Lin boleh mengajar, Lin suka mengajar, tetapi jiwa Lin ni nak jadi polis lebih kan. Itu yang degil jugalah. Lin ni stubborn lah. Lin orangnya degil. Degil juga kadang-kadang kan. So kemudian dan so selepas tu Lin tamatkan Lin punya pengajian. Cuma waktu di ITM tu, masa Lin menuntut di UiTM Shah Alam tu, waktu Lin di semester 4, kalau tak silap Lin tahun 1997, waktu itu UiTM dia tubuhkan kampus, radio campus di bawah fakulti Meskom ni lah. Jadi Lin pergilah audition. Dia buka audition, tapi kita ni journalism punya student kan, audition kita bukan cari penyampai untuk DJ. Nak jadi DJ lah kononnya dekat radio campus tu. Jadi budak-budak student broadcasting ni cakap dengan Linda, Linda, dia panggil Linda, tak panggil Lin, dia panggil Linda kan. Ni dia orang buka audition, kata nak cuba ke, dia kata kan. Cakap boleh ke kan, boleh lah aku cuba. So bila cuba, tak tahu macam mana boleh tersangkut pula kan, dalam ramai student broadcasting semuanya terselit seorang student journalism kan. Jadi Lin anggap itu rezeki. Tapi masa tu macam manis jugalah memori tu, sebab
masa radio campus itu di set up, dia bukan 24 jam, tapi dia punya siaran contoh petang macam contoh pukul 2 sampai 5. Lepas tu jadi di on air tu ada 2 jam ke 3 jam saja dalam satu hari gitu kan. Bayaran pun tak ingat ni, kalau tak silap ni 1 jam RM12. Ada bayaran. Ada bayaran. Token Ada token 1 jam 12 lebih kurang gitu. Jadi bila habis dia belajar apa kata, jadi Lin start bersama Lin, batch Lin masa tu Faizal Ismail. Faizal Ismail masa tu junior Lin. Dia pun jadi DJ juga. Dia pun apply jugalah, dia pun pergi audition, dapat jugalah, dipilih juga. Jadi sebaris dengan Lin lah sebagai seorang konon DJ radio campus gitu. Jadi Lin, Faizal Ismail, Anida Tahrin. Anida Tahrin bersama. So jadi okey lah. Jadi untuk daripada part 4 ke part 5 macam tu, so sampai Lin part 6 dalam 3 semester, Lin belajar jadi DJ gitu kan. Dan habis dia belajar, habis dia ITM atau habis dia peperiksaan semester akhir, Lin terus balik ke Johor Bahru. Bila balik ke JB, Lin cuba mohon ke Radio Best 104 Johor. Jadi Lin hantarkan demo masa Lin jadi DJ radio di ITM tu kan. Ingat kan tak dipanggil, tapi mungkin rezeki hantar, sebab Lin tahu by hand tau. Lin bukan post ni, Lin pergi sendiri ke Radio Best 104 tu kan, dan Lin serahkan sendiri di sana. Tahun berapa 1999. 1999 pada 1999 dalam bulan dia habis habis menuntut di ITM tu bulan 4 lebih kurang. Okey, tak silap Lin lah bulan 4 bulan 3 macam tu. So Lin start kerja di Best 104 tu bulan 5. Tahun yang sama. Jadi dia yang kelakar tu dapat panggilan lah lepas kita hantar borang pernyataan dengan letakkan kita punya biodata apa semua dengan demo kita masa jadi DJ radio campus tu, kita hantar tu dalam 2-3 hari, rasanya tak lama dapat panggilan. Masa tu tak ada handphone kan, masa tu dia call rumah lah, dia kata kita berminat lah nak jemput orang datang untuk nak bincang lah, dia kata kan, pasal tawaran kerja. Cakap dapat jadi DJ ni katnya kan. So Lin pergi ke Best 104. Dan so bila pergi tu namanya kat tim tu macam jawatan ni macam HR manager lah gitu kan. Dan masa tu CEO di situ adalah Allahyarham Tuan Haji Bakhtiar, dah meninggal lah. So Lin dibawa ke bilik CEO kan. Jadi bila berbincang tu dia kata okey, kita dah dengar awak punya demo ni, dia kata, dan sebenarnya kita memang berminat nak ambil awak, cuma kita belum ada kekosongan untuk barisan penyampai atau dulu panggil DJ lah, barisan DJ. Habis tu macam mana, saya kata. Lepas tu dia kata, tapi kita nak lantik awak sebagai setiausaha kepada CEO. Dia kata dia kata saya tak ambil sekretari, saya belajar, saya ambil meskom kan, saya major in journalism gitu kan, dan saya ada ambil subjek broadcasting. Saya tak belajar shorthand ni semua. Kita tahu kan jadi sekretari ni kena pandai shorthand dan semua kan. So Lin tak ada tu semua. So dia kata tak apa, yang tu kita boleh ajar. Dia kata tak apa, awak fikir dulu. Dia kata kan. So tawaran gaji masa tu saya ingat Lin 1,100 di offer Lin masa tu, tahun 1999 kan. Lepas tu Lin kata tak apa, bagi saya fikir dulu boleh. Jadi Lin pun balik sembang dengan masa tu Rabah ada lagi sembang apa semua. Macam mana ni bang orang ni kan. Lepas tu kata cubalah, itu rezeki tu, dia kata kan. Tak apalah, pelan-pelan ni apa semua. Fikir balik, betul juga kan. Satu lagi Lin fikir bukan mudah orang nak bagi kepercayaan pada kita buat benda yang kita tak pernah buat kan. Jadi Lin anggap okay lah, I take it as a challenge. Tapi kalau nak kirakan setiausaha dengan DJ, mana yang lebih tinggi dia punya gaji ataupun tahap? Yang itu Lin pun tak pasti sebab kan? Sebab kita apply kita nak jadi DJ tapi gitu. dapat setiausaha. Dapat setiausaha. Tapi kalau kita fikir ataupun kita tengok pada nama setiausaha tu, kira pangkat besar tu kiranya. Tak tahulah setiausaha macam okey, teruskan. Setiausaha CEO pula tu kan. Gitu. Tapi Lin tak fikirlah pasal gaji ke apa. Lin tak ada jenis yang begitu. Lin bukan gitu. Cuma bagi Lin kata okey, orang meletakkan satu kepercayaan pada kita kan, walaupun dia tak kenal kita, tapi dia kata dia boleh ajar kita dan sebagainya. Maknanya orang nak letak rasa percaya, dan kenapa kita tak boleh nak ambil benda tu. Jadi Lin kata tak apa, aku cabar diri kita sendirilah.
Dia anggap itu sebagai cabaran untuk diri Lin. So Lin kata okey lah. So Lin pun hubungi balik. Dia kata okey, Lin terima. Jadi bermula bulan 5 tahun 1999 bermulalah Lin punya career di stesen radio di Best 104 Johor. Dulu Best 104, sekarang dia panggil Best FM. begitulah. So Lin tapi yang bestnya dalam sebulan lebih je Lin jadi sekretari tu. Kebetulan ada seorang DJ di situ, dia nak buat satu weekend punya program. Dan program tu dia kena double bank berdua. So dia ajak Lin kan, dia kata Linda, kita ada nak buat satu slot lah minggu, dia macam pasal hiburan lah, gosip-gosip apa semua, cerita artis gitu kan, telefon artis. Nak tak? Dia kata Lin tak ada masalah Lin, okey, cuma kena tanya bos lah kan. Yelah, kita sekretari, position kita kan. Kalau bos bagi Lin buat. Lepas tu bila bincang-bincang, bos kata awak macam mana, awak okey tak, sebab ni hari Ahad, awak boleh buat tak hari Ahad, dia kata gitu kan. So kalau awak rasa awak okey, saya okey, tak ada masalah. Cuma takut awak penat. Saya kata tak apalah bos, saya okey kot, saya cuba. So okey lah, Lin enjoy. Jadi apa program tu? Variasi. Kiranya variasi ni, masa tu Amy FMC tu penerbit program tu. Amy FMC tu yang sekarang jaga Hakim Rusli tu, Wanya Cerita tu, orang kuat FMC Mr. Ho tu, dia dulu dari Best 104 juga. So dia jadi penerbit untuk program itu. So kiranya kalau ikut trivianya, variasi merupakan program pertama. Ya, betul. Betul. Program pertama variasi namanya. So cakap pasal artis je. Dia kita ada telefon artis. Sebab kita di Johor kan, kita telefon lah artis. Itu Amy yang arrange kan, Amy FMC lah arrange kan semua. So kita cuma interview saja apa semua. Lepas tu kita update aktiviti terkini macam diary artis, something like that, lagu-lagu baru, filem-filem baru, macam tu lah kan? Dia setiap hari Ahad. Time tu ingat lagi pukul 12 tengah hari sampai 2 petang, 2 jam gitu kan. Jadi Lin lepas Lin dah kerja berapa bulan, kebetulan stesen radio Rediffusion masa tu di Kuala Lumpur, di bawah Arab Nation masa tu, Tan Sri Azman Hashim memulakan atau mencari seorang DJ perempuan. Okay, so dia buka audition. Jadi Lin dimaklumkan oleh salah seorang star di Best Safari, Linda, kau nak try tak kerja ni, ada Rediffusion ni popular tau sekarang. Masa tu era semua tak ada lagi tau. Era tak ada. Masa zaman tu radio era semua belum ditubuhkan lagi. Masa tu macam mana cakap ni takut salah pula nanti awak edit takut fakta tu salah. Yang Lin difahamkan masa tu Rediffusion radio popular lah masa tu gitu kan. So okay, jadi Lin dia kata memang nak perlukan DJ. Jadi Lin kata okey lah, bila auditionnya apa semua. So Lin pun pergilah ke Kuala Lumpur. Pergi Kuala Lumpur, pergi audition semua. Yang kelakarnya, mungkin rezeki Lin pun Lin difahamkan yang datang audition beratus-ratus. Dia nak cek seorang je. Yang datang tu masuk DJ radio pada Brunei Darussalam. Itu Lin difahamkan kan. Sebab radio Rediffusion memang popular waktu itu, tahun 1999. Tapi entah macam mana Lin difahamkan, Lin je dapat. Jadi kita betul ke aku ni kan. Tapi satu segi yang lain Lin anggap ini satu rezeki. Dan bermakna penghijrahan DJ Lin ke Kuala Lumpur semula kan, sebab Lin belajar pun kat Shah Alam dulu 4 tahun kan. So Lin sekali lagi kembali ke Kuala Lumpur untuk bekerja pula. Dan bekerja pula betul-betul sebagai DJ radio yang sebenar. Yang sebenar dan sepenuh masa. Setiap hari. Betul, setiap hari. Jadi Lin bermula dengan jawatan eksekutif broadcast. Okay. Pada 1 Disember 1999. Ingat lagi tu. Lin ingat tarikh tu. Tarikh penting Lin ingat lah. Dari hidup Lin kan gitu. Jadi itu bermulalah waktu itu Rediffusion tu di bawah Tan Sri Azman Hashim, Arab Nation. Kemudian dalam tahun 2001 lebih kurang apa orang kata Rediffusion radio itu telah dijual kepada The Star Media Group sampailah sekarang. Itu yang wujudnya Suria FM semua. So radio tu sebenarnya nama-lama Rediffusion. So Suria tu sekarang ni ada jadi Suria FM. Kami di bawah satu company yang sama, bumbung yang sama sebenarnya. Okay. Cuma rebranding dan sebagainya lah kan. So sampai sekarang lah 22 tahun dia jalan dalam dunia radio. Dari segi program, di mana lahirnya Suria Cinta tu? Okay, dulu waktu di radio Rediffusion, Lin masa tu buat slot biasa, bukan slot malam tau. Lin buat slot
maksudnya siang lah, macam slot pilihan lagu kan, masa tu dipanggil seleksi, something like that. Seleksi tu memang antara signature kalau radio division dulu, yang kita boleh rekod suara kita sendiri tu. Hai, saya Azam dari Johor Bahru, saya nak dengarkan lagu Data, Nyanyi Rindu Buat Kekasih dan lagu Bintang. Pendengar boleh rakam sendiri suara dia. Hantar melalui dia pakai telefon. Dia ya? call 1600 something, dari talian dulu kalau ingat. Gitu, memang sangat popular. Program seleksi tu memang popular. Memang orang dengar pukul 12 tengah hari sampai 2 petang, memang popular gila program tu. Jadi Lin start dengan program itulah. Lin jadi DJ untuk program itu. Dan kemudian Lin bekerjasama dengan Yasmin Yusof. Yasmin Yusof bertugas di Radio Fusion. Dia ikonik juga ikonik dalam bidang penyiaran, betul. Dan masa tu dia jadi Lin punya bos lah sebenarnya. Bos program manager lah kononnya, program manager gitu kan. So Lin DJ masa tu, so Lin bekerja di bawah dia, report pada dia lah. Jadi dia yang mencadangkan. So dia kata Linda, dia kata kan. So, sebab nama Lin ni baru je sebenarnya tau. Dulu dia panggil Linda, dia tak panggil Lin kan. So Linda, why don't you you come out dengan satu, dia kata satu love program. Sebab I tengok you ni, you ada dia tak tahu, you tengok macam mana ke I dia tak tahu, you ni macam sentimental gitu kan. I rasa you sesuai buat program macam cinta. Dia kata gitu. Jadi lenggok suara DJ Lin sekarang dengan cara penyampaian dulu beza tak? Dulu masa sebelum buat Surat Cinta, macam mana? Ingat lagi tak? Bukan sekarang, bukan macam sekarang. Sekarang macam mana? Try tunjuk sikit. Macam mana? Alah. Biasa yang sekarang dia kalau macam Lin buat program siang, dia macam ni. Contoh Okey, anda bersama saya DJ Lin kan. Dalam rancangan seleksi anda boleh hantarkan pilihan lagu. Anda boleh hubungi Lin juga. Dia ceria lah. Dia ceria kalau siang. Yalah, dia ceria. Surat cinta dia lain lah kan. Assalamualaikum, salam Suria Cinta, Persona Cinta. Anda bersamakan DJ Lin di Suria FM yang teringin nak kongsikan luahan hati, mudah-mudahan cinta. Hantarkan pada Lin sekarang. Dia lebih tenang. Dia lebih tenang. Dan sejuk dan smooth. Dia smooth saja. Dia tak boleh lah ceria, sebab orang kalau dulu macam tu lah, yang awal sebelum jadi DJ Cinta tu begitulah, dia ceria lah. Macam terima kasih kerana bersama, macam tu lah kan. Terima kasih. So dia punya tone tu lain, tone dengan mood dia different gitu. So jadi bila Yasmin Yusof kata macam tu, Lin kata okey lah. Lin pun sit down and then Lin pun come out dengan proposal. Kan, kita create apa nama program ni, apa ni, masa Citra Cinta ni touching sikit. Okey lah, Citra Cinta. Jadi pengisian dia macam tu jugalah, masalah cinta, apa benda, salam cinta, something like that, begitulah. So Lin start buat program cinta tu memang dari tahun 2002, tak silap Lin. 2002 start Surat Cinta. Citra Cinta masa tu. Citra Cinta. Masa di Redivision. Tapi konsep sama. Konsep cinta sama. Konsep sama sekarang. Cuma bila Suria FM ditubuhkan pada penghujung tahun 2005, kita carry Citra Cinta itu, kita tukarkan kepada Suria Cinta. Itu saja. Itu saja. Sebab kita yalah, radio sama gitu kan, di bawah satu syarikat yang sama. So kita pindah aje lah macam tu. Dari segi pendengar pula, pastinya orang kata semakin hari semakin ramai lah. Macam mana masih ni ada lagi tak kiranya masa tu ada peminat-peminat yang kata setia sampai sekarang? Peminat, okey. DJ Lin ni, Lin boleh kata program yang Lin kendalikan, Lin boleh kata sebagai program yang paling lama bertahan di Malaysia? Di Malaysia. Program radio yang paling lama bertahan. Dan followers DJ Lin, yang uniknya tentang DJ Lin ni, dia punya followers, dia punya hubungan dengan followers dia tu yang sangat luar biasa. Yang Lin rasa itu yang bukan nak mendabik dada, tidak, tapi Lin boleh kata itu adalah salah satu formula yang membuatkan nama DJ Lin, nama Suria Cinta masih relevan dan masih bertahan hingga sekarang ini, walaupun banyak muka-muka baru, bakat-bakat baru kan, walaupun zaman berubah, masa beredar, tetapi DJ Lin tetap relevan. Kan, dari segi respon pendengar, dari segi permintaan klien dan sebagainya kan. So di situ menunjukkan bagi Lin sendiri,
Ini adalah kesinambungan antara betapa kukuhnya hubungan DJ Lin dan peminat-peminat Lin. Ya, kita ada satu, kita punya apa orang kata empire kita punya kelompok Apa nama satu peminat? relation DJ Lin followers. Okey. Dan program yang Lin kendalikan tu, program cinta, daripada Citra Cinta dulu pun dia memang ada satu segmen untuk cari cinta. Jadi dari dulu pun, dari awal tahun 2000 dulu pun memang dah ramai yang bertemu jodoh tau. Jadi mereka sampai sekarang masih berhubung dengan Lin. Dan sekarang ni ada anak yang dah sekolah lah. Yelah dah berapa tahun kan, gitu. Jadi ada yang dah baru berkawan, ada yang dah kahwin, ada yang dah beranak, dan jadi mereka ingat maksudnya jodoh mereka tu ditemukan daripada program radio yang dikendalikan oleh DJ Lin, menerusi program cinta tu. Gitu. Ini sudah tu banyak cabaran yang dilalui dalam tempoh tu. Mungkin apa cabaran yang paling getih sekali yang pernah orang kata Lin terpaksa hadapi untuk mencapai nama DJ Lin popular sampai sekarang? Wah, bukan mudah. Cuma satu DJ Lin ni, sebab Lin mak Lin berbangsa Cina asalnya. Jadi darah Cina tu mengalir dalam diri Lin. Jadi DJ Lin ni orangnya kalau cakap Cina sikit. Ni hao ma wo hen hao. Ni yao chu na li wo yao chu qi long po. Ni te sheng ri kuai le. Lancar. Tak adalah sikit-sikit je gitu kan. Lao shi boleh lah. So DJ Lin ni, Lin semangat juang Lin tinggi. Lin akui semangat juang Lin sangat-sangat tinggi, sangat luar biasa. Sampai Lin pun kadang-kadang macam blame myself juga, macam menyalahkan dia, kenapa kau ni nak kerja kuat sangat, kenapa kau ni kenapa kena jadi macam tu, kenapa tak macam orang lain, kenapa tak fikirkan family first kerja. Macam Lin tak tahu, DJ Lin ni, Lin kerja nombor 1, family nombor 2. Ni tak tahu kenapa. Mungkin kadang-kadang ada tak masa macam tak ada, rasa macam tak ada masa untuk diri sendiri. Betul. Selalu rasa begitu. Cuma lately ni saja yang Lin cuba compromise with that. Sebelum ni, ya Allah, memang Lin boleh kata Lin memang susah sangat nak bercuti sama mak Lin pun memang marah. Mak Lin kata, kau ni memang kerja nombor 1, keluarga nombor 2. Kalau nak family saudara mara, nak buat kerja kahwin ke apa, Lin memang paling susah nak balik. Mak paling susah nak jumpa. Sebab bagi Lin, komitmen Lin pada peminat. Pada peminat. Sebab dulu Lin sebagai DJ saja. Lin dari tahun 1999, dari 1 Disember 1999 bila bertugas di Radio Division tu, Lin position Lin adalah executive broadcast. Maknanya executive penyiaran. Kemudian Lin naik kepada senior executive broadcast. Kemudian kepada assistant manager programming. Dan kemudian manager programming, dan sekarang sebelum ni senior manager programming, dan Lin baru jadi naikkan pangkat hujung minggu lepas. Baru dapat surat sebagai pengurus besar. Pengurus besar Suria FM baru je. Bukan ke dah lama? Efektif 1 April 4. 1 April 4. Sebelum ni Lin pengurus kanan. Pengurus kanan. So siapa yang pengurus besar sebelum ni? Tak ada. Memang tak ada lah. So jadi itu kalau tengok dari segi perjalanan career tu nampak cantik kan. Nampak naik dia macam graf kan. Daripada zero naik ke hero kan orang kata kan. Tapi di sebalik itu 22 tahun sebenarnya DJ Lin dah mengabdikan diri dalam dunia radio. Lin pun tak tahu, satu kepuasan mungkin bila dah mencapai, orang kata mungkin pada masa Lin berada dekat bawah tu, Lin rasa macam nak capai something yang boleh dibanggakan. Bila dah capai tu satu kepuasan. Sebenarnya Lin macam ni, Lin Lin tak ada utamakan, tak ada fikir macam contoh baru-baru jadi DJ dulu, baru-baru kendalikan program cinta semua. Setengah orang mungkin dah setkan aku nak popular contoh kan. Tapi bagi Lin tak. Sebab apa? Lin punya prinsip adalah apa yang Lin buat, apa saja yang Lin buat, Lin nak result dia maksimum. Itu DJ Lin. So maknanya apa yang Lin buat, Lin akan fokus, Lin akan berikan tumpuan Lin akan buat yang terbaik. Lin nak banggakan bukan diri Lin, tapi dari segi kepuasan nak senang cakap, Lin nak memang nak berjaya lah. Apa Lin buat, Lin tak nak gagal. Itu DJ Lin. Sebab tu apa saja inisiatif yang Lin buat, apa saja kerja yang Lin buat, baik sebagai DJ dan dulu masa Budi baru kenal Lin di
Masa tu publicist. Diminta Publicist dan PR. untuk bertugas sebagai PR dan publicist untuk Suria FM. Masa Suria FM baru buka dulu. Yang itu pun Lin rasa 2008. tak ada orang boleh buat, Budi. Serentak 3 kerja kita buat. Macam mana tu? Malam kita on air, siang kita jadi PR, kita jadi publicist. Tak ada lesen lagi masa tu. Lesen kereta? Tak ada. So nak pergi mana-mana? Naik teksi, catat, tahan teksi tepi jalan besar dekat Jalan Pahang sana tu, depan hospital. Catat teksi kan, minta abang boleh tak tolong berhenti sini kan. Lepas ni saya nak pergi utusan, bincang dulu. Yelah, kalau Grab tak tak nak, ada masa tu, tak ada Grab. Ada sekali kadang naik motosikal. Motosikal dispatch Suria tu. Lesen motor kalau dah teksi tak nak berhenti macam mana? Lesen motor ada? Tak ada. Tak ada juga? Tak ada. Tumpang di spam, tak tolong Lan, tolong masa tu Mazlan kan. Lan tolong Kak Lin Lan, hantar Kak Lin dekat Karangkraf, pergi naik motor terentak tu sampai cakap dengan dia, Kak Lin ni kayaknya kalau dengan dia dah beranak dah. Lah, bayangkan kan perjalanan daripada KL nak ke Shah Alam tu. Itu belum masuk utusan bagi lagi. Untuk pergi meeting Section 10 untuk pergi meeting dengan media. Untuk nak hantar invitation kalau di event Suria FM kan. Bukan ke ada email? Itulah DJ Lin ni lain sikit. Lin email juga Budi. Tapi Lin lebih puas bila dah email Lin nak serahkan depan mata. Itu Lin punya cara. Itu baru satu event. Baru Lin okay, awak tahulah event Suria FM berapa banyak kan. Budi menyaksikan sendiri. Satu bulan 5 event 5 kali pergi. Ya demi Allah Lin buat gitu. Betul. Itu DJ Lin. Tapi nak buat macam mana? Dah memang Lin punya cara begitu. Sekarang kau hantar email dah hantar email. Tapi betul. Call pula dapat tak email tu? Nak pergi ke tak? Follow up kan. Itu satu. Tapi Lin akan lebih puas kalau Lin dapat menyerahkan sendiri daripada editor. My God. Bila Lin dah serahkan benda tu, baru Lin rasa kerja aku siap. Sama ada media datang tak datang, itu perkara kedua. Betul tak Budi? Bila dah macam tu sekali, Lin buat macam special dia dah siap datang. Betul Budi boleh tanya dah kat media yang lain. Macam kalau saya lah kan, saya rasa bersalah kalau tak pergi. Macam dia siap datang dong. Yang itu kan? di luar kawalan Lin lah kan. Tapi bagi Lin bertanggungjawab pada tugas Lin, amanah yang dibagi pada Lin sebagai PR dan publicist. Maksudnya bila Suria di event, Lin nak pastikan mesej itu sampai pada semua rakan media. Okay? Dan cara yang terbaik, betul prosesnya, first Lin akan email dulu. Okay? Bila press release dah siap, Lin akan email. Lepas email Lin akan telefon, tanya dah dapat belum. First. Okay? Lepas tu lagi beberapa hari nak event, Lin akan turun padang, Lin akan serahkan sendiri. Itu memang DJ Lin punya cara. So Lin carry tugas tu 3 tahun tau, 2007 sampai 2010. 3 tahun berturut-turut, 3 tugas tu serentak. Okay, 2010 apa tugasan 2010 Lin balik kepada DJ lah. Maksudnya kepada penyampai saja. Lin dah tak buat dah. Lin dah tak buat dah. So Lin fokus pada Lin punya. Sebab apa? Tak buat PR lah. Sebab apa? Sebab masa tu Lin punya, tapi still lagi rasa macam tapi rakan media masih alhamdulillah lah. Sebab bagi Lin, Budi, kita ni dalam industri sebegini kan, industri hiburan ni, inilah pertama sekali kita harus jaga hubungan baik. Sebab kita sebagai penyampai radio, kalau kita tak jalinkan hubungan yang baik, tak jaga hubungan yang baik dengan rakan media, Lin rasa jangan masuklah industri tu kan. Sebab apa? Kita ni naik turun kita bantuan daripada rakan media tau. And especially waktu nak naik lah, orang kata kan, sebab tanpa bantuan dari segi artikel kan, publicity yang dibagi oleh rakan media, orang tak kenal kita. Kita bukan siapa-siapa. Dulu mana ada Facebook sangat. Betul. Kan, Instagram kan? Twitter. Dulu kalau keluar surat khabar, muka kita warna kecil tu bang, ya Allah. Dulu betul tak Budi? Puas hati bangga kan. Boleh frame gitu kan. Siap-siap foto. Okay, foto yang tapi macam Lin tak pernah, maksudnya tak pernah, apa orang kata ni media besar, kita lah lebih, ni media kecil. Kalau DJ Lin bukan begitulah. Tak pilih bulu lah. Kita tak boleh begitu. Betul tak Budi? Kalau tidak saya kena halau kot. Kalau saya pergi event pertama yang kita pergi tu dekat Bukit Bintang, tak silap kan. Dekat ini apa Sungai Wang Plaza. Sungai Wang Plaza, betul. Sungai Wang Plaza. Betul. Saya perhati. Masa tu saya observe kan dunia. Baru nak masuk industri. Betul. Kena tulis ni something apa semua, tengok pasal PR dia. Sebab kita ni bila kita buat event, anggap macam kita kat rumah lah. Contoh kita buat majlis kenduri ke contoh kan. So kita kena layan tetamu dengan baik Budi. So DJ Lin
orangnya memang begitu. Lin dah dilatih oleh mak Lin dari kecil begitu. Satu benda yang kita selalu ingat kalau jumpa DJ Lin, okey, kau bersiap sedia untuk diramas tangannya ya. Kenapa? DJ Lin betul-betul kalau bersalam dengan mungkin semua orang dia akan macam ni tau. Tak ramai PR yang macam ni lah. Ya ke? Tapi kami akan PR, okey, salam nombor sekali PR dengan DJ Lin. Entah sebab bagi Lin keakraban tu macam kita kena, actually dia macam bukan macam kita menghargai orang datang tu. Kita kena appreciate macam bersungguh-sungguh dari hati. Kita buat dari hati, kena begitu, Budi. Kita tak tahulah, Lin mungkin Lin tak bukan Lin sendiri yang kena cakap benda ni lah kot. Mungkin kena tanya orang yang pernah bekerja dengan DJ Lin lah begitu kan. Tapi Lin sendiri memang dilatih dari kecil oleh mak Lin supaya kita Melayu, kita kaya dengan adab. Kan? Kalau orang tetamu datang ke rumah kita, kena layan tetamu itu. Jadi contoh macam Surah FM buat event kan, jadi rakan media datang, so rakan media ni ibarat tetamu kan. Jadi Lin paling penting kalau rakan media datang, Lin kena bawa makan minum. Itu penting tu, Budi. Betul tak, Budi? Betul. Kena dah makan belum? Jom kita minum dulu. Pengurusan apa nama? Lin punya rating survey untuk Suria Cinta tu makin lama makin melonjak tinggi. Jadi pihak pengurusan merasakan DJ Lin perlu fokus untuk on air lah. Gitu. Jadi tu yang tak buat dua kerja lagi tu. Gitu. Jadi bermula 2011, so Lin dah fokus sepenuhnya sebagai seorang penyampai radio dan fokus untuk kenalikan Suria Cinta lah. Gitu kan. Dan DJ Lin yang istimewa tentang DJ Lin ni, mungkin bagi yang lain-lain, setengah penyampai yang lain, mereka ni popular dulu kan. Mereka ni mengecap populariti dulu, baru disusuli dengan anugerah kan. Menang anugerah ni. DJ Lin ni tak. DJ Lin ni diiktiraf dulu bakat DJ Lin dari segi kualiti, bukan populariti. Okay. Yang mana DJ Lin dinobatkan sebagai penerima anugerah Seri Angkasa pada tahun 2005. Itu kali pertama dapat. Kali pertama dapat. Dan kemudian sebab anugerah Seri Angkasa ni 5 tahun sekali. Jadi 2010 DJ Lin dapat anugerah Seri Angkasa juga, 2 anugerah menang sekali. Double double award lah. Satu penyampai radio terbaik Malaysia dan satu program radio interaktif terbaik, program Suria Cinta. Okay. Dan selepas menang anugerah Seri Angkasa tahun 2010 tu, Proton melamar DJ Lin sebagai duta. Itu satu duta Proton Persona masa tu kan. Pertama kali dilantik menjadi duta lah. Pertama kali lepas menang anugerah double tu kan. Dapat kereta satu, Budi. Dapat kereta free, kereta Persona free. Dapat duit sikit lah, adalah RM20,000 sikit. Jadi tapi masa tu yang kelakarnya DJ Lin tak ada lesen kereta. Kelakar kan. Parking kereta kat office. Saya cakap, siapa nak pakai lah. Ya, sebab Lin tak pernah dapat kereta. Sampai bila macam tu? Lepas tu itu tahun 2010 kan? 11. Masuk 2011 lah. Okay. So jadi wakil pihak Proton kata, okay Lin, kita nak challenge you kan, kita bagi you kereta ni, kita nak challenge you ambil lesen kereta. Alamak, macam mana aku ni tak pernah ada lesen kereta ni kan. Pergilah belajar, Budi kan, belajar semua, lulus alhamdulillah. Memang takut bawa kereta Lin tak takut, tapi Lin memang masa tu tak terfikir. Sebab masa tu rumah Lin boleh naik LRT je masa tu. So that's why Lin dulu mungkin dekat dengan Lin office, tak kisah pasal popular ke apa. Bagi Lin pergi kerja, Lin nak cari rezeki. Itu saja niat Lin kan. Nak buat betul-betul kerja aku ni kan, rancangan yang aku kenali kata nak buat bagus-bagus supaya lagi ramai pendengar-dengar gitu. Jadi Lin tak kisahlah, tak pandai buat, tak ada lesen. Lin tak fikir pasal tu. Sebab Lin rasa pengangkutan awam tu lebih memudahkan Lin masa tu. Jadi Lin tak terfikir. Jadi bila dah ada kereta depan mata, pak pula dekat office, sampai bila pula ni aku ni tak nak ambil tak nak ambil lesen. Jadi Lin
Lin challenge myself lah. I challenge myself kan. So Lin ambil lesson kereta, tapi alhamdulillah kan, so dapat lulus kan. Jadi mulalah bawa kereta, alhamdulillah. Lepas tu Lin pergi umrah kali pertama pada tahun 2010. Lepas tu 2011 pun Lin pergi sekali lagi, ya, dengan duit tu lah, Proton Persona tu lah, kan, yang dapat yang dilantik sebagai duta. Jadi dan selepas anugerah Sri Angkasa 2005 dan 2010, 2016 DJ Lin dinobatkan sebagai penyampai radio popular di Malaysia. Berita harian anugerah ABP. Berita Popular Berita Harian, betul, ABP kan. So 2016. itu kali pertama, maksudnya DJ Lin diiktiraf dari segi populariti. Sebenarnya kalau ikutkan, yang peliknya adalah sebab yelah, kita di bawah masa tu stesen radio Suria FM, kami tak ada stesen TV tau kan. Walhal yang lain, penyampai-penyampai lain yang tercalon tu, top 5 tu, masing-masing radio di bawah Astro dan di bawah Media Prima lah kan. Jadi mana mereka ada backup dari segi medium atau platform untuk mereka expose themselves lah kan. Tapi macam DJ Lin ni tak ada kan. DJ Lin just solid, memang apa kata, as a radio announcer saja. Suria Cinta Cuma je. Suria Cinta punya penangan tu yang sangat luar biasa sebenarnya kan. Dia punya fungsi peminat-peminat ni, kelab peminat DJ Lin ni, itu yang mengatasi segalanya lah kan. Dan diorang sanggup berempas pulas lah untuk mengundi alhamdulillah kan. Jadi kat situ Lin berterima kasih, Lin bersyukur. Lin ingatkan sekali itulah 2016 kan Lin menang. Rupanya 2019 sekali lagi 2000 berapa kali menang? 2016 menang 3 kali. Masa 2016 tu DJ Lin boleh kalahkan siapa lagi tak? 2016 tu kalau tak silap calon-calon dia rasanya Johan strong tau. Boleh kalahkan Johan Johan ya ke Kak Bet? Kak Bet, Abi Fana. Okay. Kemudian masa tu Farah Fauzana ada. Farah Fauzana tak ada. Dah tak ada dah. Farah Fauzana tak ada. Dia dapat lebih banyak kali dapat. Lin menang selepas dia lah. Maksudnya selepas dia macam dia tak nak dia berhenti Dia berhenti radio lah. 2006 kan. So jadi career seni DJ Lin diiktiraf dari segi bakat dulu melalui anugerah Sri Angkasa, dari segi kualiti dari segi kualiti, bukannya daripada peminat kemudian ataupun baru datang populariti orang ramai. ya kan. Jadi sebab tu Lin kata, kita ni kalau betul-betul bagus walau dicampak kita di dalam macam permata lah, dicampak di dalam lumpur pun akan berkilau, orang akan nampak kilauannya tu kan. Jadi kita jangan bimbang kalau kita rasa kita tak popular ke apa. Paling penting sekali kita kena tunjukkan apa yang kita ada kan? Especially bakat kita, buat yang terbaik, jaga, bagi hargai peluang yang dibagi, jaga periuk nasi tu baik-baik, betul tak? Sebab macam penyampai radio, kekosongan itu tak selalu ada tau Budi kan. Jadi siapa yang berada dalam, yang dipilih bertugas sebagai penyampai radio, tak kisahlah radio swasta ke, radio kerajaan ke, kan, radio kerajaan ke, kena hargai peluang itu. Sebab semua ramai orang nak jadi DJ radio ni. Dan tentu ramai yang orang kata ada menanam cita-cita nak jadi sehebat DJ Lin. Sebab DJ Lin antara orang kata pakar ataupun mahir dalam bidang penyiaran radio. Beliau DJ Lin merupakan seorang penyampai radio yang orang kata ada kesungguhan, ada bakat dan boleh dijadikan contoh lah rahsia kejayaan dia kan. So dengan pengalaman sebegitu, mungkin Lin nak kongsikan untuk orang kata pendengar-pendengar kita yang bercita-cita nak jadi penyampai radio. So apakah perlu ada bagi setiap penyampai radio, bukan semata-mata suara dia sedap didengar macam DJ Lin ada apa, kalau dalam Suria Cinta dia punya lengguk-lengguk dia semua sedap dia kan. Okay. dia punya kita dengar pun best kan. Tapi mungkin ada benda-benda lain yang perlu ada pada setiap penyampai radio. Okey. Paling penting sekali
untuk berkecimpung secara serius dalam dunia industri radio adalah perasaan cintakan dunia radio. Passion, Itu sangat penting. minat lah. Ya. Bila ada perasaan cintakan dunia radio, bermakna kita akan ada passion menyusul nanti. Jadi kita akan, maksudnya kita akan melibatkan diri itu dengan bersungguh-sungguh. Oh, kalau saya tak cinta lah. Sebab satu, misal katalah kalau saya masuk jadi penyampai radio, tiba-tiba bos kata okey kau kena kerja malam. Saya takut, saya tak boleh kerja malam. Tak boleh begitu. Takut seram dengan cerita penyampai radio kena usik hantu kan. Tak nak. Okey. Itu tak boleh. Tak boleh. Sebab okey, saya dah fail lah. Sebab dah bertugas sebagai penyampai radio ni, cabaran dia macam-macam sebenarnya. Kena kerja waktu hari raya. Oh my God. Kena contoh kalau suddenly DJ atau penyampai yang bertugas pagi tu contoh tak datang, contoh kalau bos arah telefon awak kena datang pergi, awak kena pergi. Kalau rakan penyampai hamil ataupun cuti awak bersalin, kena ganti. Tapi dapat duit gaji ekstra lah kalau ganti. Yang itu depends lah. Itu terserah pada macam mana pihak pengurusan punya apa orang kata tak aci ni kalau tak. Okey. Pertama, cinta pada dunia penyiaran. Kena ada passion yang sangat tinggi. Kalau tak ada, itu yang penting. Kiranya itu benda yang utama. Sebab kalau apa? Bila kita rasa kita sayang ke dunia radio, ada perasaan cinta ke dunia radio, kita tak akan berkira dari segi masa, dari segi sanggup berkorban apa saja. Yes, kita tak akan berkira dari segi tenaga kerja kita dan sebagainya. Tak balik cuti, kena kerja pagi raya pun kita okey. Kita tak akan petikaikan, kita tak akan blame bos kita tak akan marah diri kita akan rasa sentiasa seronok dalam apa keadaan sekalipun, walaupun sedih tak balik raya. Tapi sebab itu tapi dalam hati macam mana hanya Tuhan yang tahu. Sebab apa, itu cabarannya tu di situ. Itu cabarannya. Untuk menjadi penyampai radio, awak tak boleh seorang yang emosional. Kalau awak seorang yang emosional, awak mudah sentak, tak boleh jadi penyampai radio. Betul lah. Misal kata, yelah, I think kalau dunia penyiaran macam kita nak jadi pengacara TV pun satu hal juga, pembaca berita. Misal katalah kita tengah bertengkar dengan seseorang ke ataupun benda yang berlaku dekat rumah ke dekat luar pejabat kan. Tiba-tiba kita datang dengan membawa masalah tu semua tu. Tak boleh. Kalau Ali jadi boleh buang dia masa tu sekali. Oh ya ke? Betul. Dia cakap betul lah. Betul yang nak dia nak kena tahu ada kena professional. Yes. Okey. Tajuk ni, mungkin persoalan ni dalam tajuk kita yang bercakap tadi. Okey, macam mana DJ Lin mengendalikan perasaan tu? Kita tak ataupun boleh, bukan DJ Lin bukan seorang saintis, tapi tengok pada dia punya dia cakap cara dia bercakap dengan cara apa, macam tak ada masalah je. Bukan satu hal lagi kena sensitif sebab sudah cinta tu kadang-kadang kita boleh nampak kesedihan tu. Bila kata baca madah yang sedih, DJ Lin turut sedih, menangis apa semua. Kena begitu. Tapi okey, nak tanya macam mana, misal katalah ada problem luar, macam mana nak sekat, tak boleh block our mind? Tak boleh. Bila masuk je pintu studio tu, semua ada masalah, gaduh dengan lelaki ke, benda Allah ke kan, tak puas hati dengan orang tua ni, tinggalkan. Macam mana ni? Masuk je dalam kontis kan, tolak je pintu tu. Ada orang tak boleh. Kita kena kosongkan jiwa kita. Handset korang boleh bawa boleh bawa. Boleh bawa. Handphone boleh bawa. Tapi itulah kan, cuma itulah kena katalah tengah-tengah bertugas WhatsApp, lepas tu ada something terjadi, macam mana tu kan? Kat situlah kita menilai sejauh mana profesional tak profesional penyampai radio tu. Kan? Tak boleh beremosi. Kita kena realistik. Kita kena anggap ini adalah satu amanah, satu tanggungjawab untuk kita menghiburkan pendengar. Kan? Dalam bentuk konsep program yang di apa orang kata disetkan untuk kita. So macam DJ Lin kita setkan untuk mengendalikan program cinta. Okay? Dan on air sebelah malam. Jadi kita faham bila cakap pasal cinta, macam-macam perasaan dia, bercampur baur. Ada gembira, ada yang tengah sedih, ada yang baru bercerai, ada yang baru jumpa cinta. Kita lagi dengan masalah kita lagi contoh kan. Kan? Tapi Lin suka meletakkan diri Lin dalam keadaan orang itu. Apa masalah yang dia rasa, kena bila ada rasa empati. Kena ada. Kita kena letak diri kita, baru kita boleh rasa apa yang dia rasa. Baru kita boleh cuba bantu ringankan penderitaan dia. Ya. Begitu. Okey, kriteria seterusnya mungkin ada. Okey,
selain itu harus ada disiplin lah. Disiplin ya. Jadi seorang penyampai radio awak harus ada disiplin yang tinggi. Kan, tak boleh suka-suka je. Kalau bertugas pagi pukul berapa nak bangun macam pukul 6 4 lebih kan. Pukul 4 at least setengah jam dah kena ada dekat studio. Masalahnya tidur pukul berapa kan. Itulah tidur yang itu kena pukul 12. yang itu kena disiplin sendiri lah. Sampai konti mengantuk. Ya. So contoh kalau awak ditugaskan pagi 6 pagi sampai 10 pagi kan. Jadi malam tu awak kena sedar diri lah. Maksudnya aku ni besok nak kerja, kena tidur awal ni. Kalau ada function ke contoh kan, minta maaf saya kena balik dulu sebab besok saya nak kerja. Kita sendiri kena manage kita punya time lah. Disiplin kena disiplin, kena tinggi lah. Kena pula bekerja dengan DJ Lin kan. DJ Lin kita kata kan, DJ Lin ni nak tanya, DJ Lin ni garang DJ Lin tegas lah, tapi bertempat lah. Selalu marah. DJ Lin seorang bos yang tapi adalah marah-marah staff. Ini macam kita cerita diri kita pula kan. Tapi ini yang Lin boleh gambarkan diri Lin lah. Lin memang kaya dengan kasih sayang lah. Lin seorang yang lembut. Yelah, nampak macam macam tak pernah marah. Lin jarang marah staff Lin. Memang betul lah. Tapi Lin tak suka kalau orang yang jalannya tak betul. Lepas tu kan kalau kita tak marah, nanti kan ada orang ambil kesempatan. Memang betul, dia pijak-pijak kita, betul. Tapi kena tegas lah macam Lin cakap tadi. Kita kena tegas bertempat lah. Bertempat. Tegas bertempat. Ada masa kita bergurau, tapi ada benda yang kita kena serius lah. Contoh kan, dan macam Lin tak suka macam sekarang kan, Lin sebagai bos, mungkin tak tahulah, mungkin orang lain caranya berbeza, tapi bagi DJ Lin tak suka kalau sekalipun staff kita tak ada problem. Contoh kan, ada setengah bos kan herdik jugit depan-depan orang. Betul tak? Lin bukan jenis gitu. Lin tak reti nak marah orang begitu, tak pandai. So Lin kalau ni pun dia akan jumpa atau mesej dia, boleh tak kali jumpa jap. Contoh kat Starbucks ke. Kena terus serang salah. Kalau salah cakap salah. Lin panggil jumpa face to face. Itu lebih baik kot. Ya, betul. Betul tak? Daripada kita marah nak tunjukkan kita ni bos kononnya kan. Nak tunjukkan kita bossy apa semua kan. Tengking staff tu maki hamun depan-depan, buat apa? Orang benci kita lagi ada, betul tak? Kan? Dan Lin memang suka kalau dengan staff Lin sendiri apa semua, Lin suka kalau time meeting ke apa semua, Lin suka together, sit down, makan-makan, minum-minum. Lin punya style begitu. Kan? Sebab bagi Lin, bila kita perlukan idea daripada staff dan sebagainya, benda tu memerlukan dia berfikir kan. Betul tak? Kan? So jadi kita kena ialah orang kata nak apa nama? Supaya dia keep produce creative ideas tu. So kita pun kena enjoy at the same time. Sebab kita kerja dunia radio. So bila kerja dunia radio, kita kena enjoy. Tak boleh kerja dengan pressure. Tak boleh kan? Tak boleh. Tapi Lin ada mendengar macam setengah radio lain kan, bos-bosnya cara yang very bossy dan sebagainya. Ada juga yang datang mengadu pada Lin, ada juga. Tapi Lin bersyukur Lin tidak sebegitu. Dan Lin takkan buat begitu. Sebab apa? Sebab sepanjang 22 tahun DJ Lin bertugas dalam dunia radio, Lin dah bertugas atau berkhidmat, dah berjumpa dengan macam-macam bos kan. Yang atas Lin ni macam-macam perangai. So kita tahulah jadi macam mana benda yang baik kita perasaan ambil bila kena marah semua of course. So kita tahu. Sebab selalunya dan bos, orang tak suka mungkin nampak biasa, tapi mungkin dalam hati dia orang macam tak suka bos yang garang macam tu kan. Sebab walaupun orang kata boss is always right kan, tapi pada Lin tak semestinya. Sebab kita pun manusia biasa. Kita pun kadang-kadang terlepas pandang, betul tak? Sebab kita manusia, kita bukan malaikat. So betul lah siapa-siapa yang punya bos macam DJ Lin harap mereka bertuah lah kan. Sebab bagi Lin kebajikan staff tu sangat penting. Sangat penting. Lin, kita nak tanya cabaran dunia penyiaran radio sekarang di zaman milenial, di zaman digital, macam-macam aplikasi ada, tak termasuk lagi macam podcast, Clubhouse, aplikasi apa lagi dekat radio tu kan kita namakan. Dan dulu benda ni tak ada pun. Macam betul. Aplikasi Facebook boleh live, Instagram boleh live, everything. So sedangkan kita manusia ni hanya satu je, dia beli macam satu masa 1 minit kita boleh fokus pada satu benda lah. Betul. Kalau dengan radio tak boleh lah buat benda ni. Bila dah buat benda ni tak boleh lah dengan radio. So zaman dulu orang kata ni kalau
pendengar radio tu dia dah tahu dah. Okey, di Chelin pukul berapa So sekarang mungkin ada kelainan sedikit lah bila ada aplikasi-aplikasi seperti ini yang menyebabkan radio tidak lagi didengari. Tapi apa cabaran sebenarnya? Menurut kajian yang terkini, jumlah pendengar radio masih ramai. Terutama jumlah pendengar radio berbahasa Melayu. Ya. Jadi bermakna di situ memang di musim PKP. Ya. Di musim PKP atau bila? Kajian bila? Itu kajian yang alamak Lin nak takut salah sebut pula ni kan. Macam nak cakap ini baru lagi lah. Agak baru apa tu menunjukkan bahawa pendengar radio yang aktif lah masih ramai lagi pendengar setia. Ya. Dan macam kami pun di Suria FM, kita turut menilai juga dari segi pendengar yang mendengarkan kami secara online. Setiap minggu kita akan dapat report tu. Jadi memang kita agak apa orang kata surprise juga kepatutnya, maksudnya dengan PKP dan sebagainya orang tak dengar radio, tak apa kan, contoh kan dia banyak di rumah dan sebagainya. Tapi result yang kita dapat menunjukkan walaupun dalam PKP dan sebagainya, ia tak mengganggu-gugat untuk mereka terus mendengarkan radio dengan cara mereka. Sebab macam sekarang stesen radio kita bukan lagi macam dulu boleh dengar dekat corong radio saja. Sekarang ni kalau awak download aplikasi Suria Malaysia pun dah boleh dengar dah Suria FM. Dan yang penting orang Amerika, seluruh dunia seluruh dunia boleh dengar. Boleh sebut online kan? Semua orang boleh akses. Untuk jumlah pendengaran daripada luar negara tu, untuk dari segi online ni, kita boleh tahu berapa jumlah ataupun statistik secara tepat. Suria FM kita buat secara tepat lah. Tepat. Online ni memang sangat accurate kan? Yes. Online dia sangat accurate dia lah. Ada. Kita memang collect data setiap minggu. Setiap minggu, setiap Selasa akan di-share dengan semua bosses lah. Begitu. Dan Suria FM menunjukkan pendengar online dari segi online listeners untuk Suria FM memang orang kata menunjukkan peningkatan yang sangat luar biasa sejak kebelakangan ini especially. Saya suka sentuh pasal survey ni. Mungkin ramai yang tak tahu macam mana survey dijalankan untuk radio-radio yang menetapkan okeylah aku nombor 1 pendengar pagi, apa program pagi apa semua tu. Mungkin secara ringkas lah DJ Lin nak cerita pasal survey, betapa pentingnya survey ni dalam dari segi menentukan orang kata rating radio ni. So setiap tahun ataupun setahun dan menjadi satu macam apa orang kata sejarah lah daripada rentetan daripada sebelum ini pun. Radio survey ni dia jadi macam satu kewajipan ataupun kemestian. Ianya diadakan 2 kali setahun. 2 kali setahun. 2 kali daripada setahun. Bulan berapa? Yang itu bergantung dia tak fix, setiap tahun tak fix, dia depends pada. Tapi dia sekali lah, macam kalau radio dia tu berlangsung selama 6 minggu. Semua radio terlibat. Okey. Semua radio yang engage dengan company tu lah. Macam sekarang kita engage dengan GFK, nama company yang conduct survey tu lah. Adalah penganjur ataupun badan yang buat benda ni lah. Ada, kita bayar. Oh, ya ke? Bukan murah-murah. Saya ingat ke macam Persatuan Radio Malaysia, kalau ada macam tu, dan dia nak buat survey, kita lantik third party yang untuk conduct the survey. Bukan kita conduct on our own. Setiap radio kena bayar untuk survey tu. Memang ada charge. Kalau tak buat boleh, tapi awak tak boleh nak claim nak dapat apa-apa numbers lah. Awak dikecualikan. Awak tak boleh nak claim jumlah pendengar awak banyak ni sebab awak tak participate dalam survey tu. Okey. Mungkin ramai penonton kita tertanya-tanya macam mana survey tu dibuat. Survey basically untuk radio survey dia adalah melibatkan sampling method. Sampling maknanya diedarkan diaries kepada 6,000 orang. 6,000 tu akan mewakili semua rakyat Malaysia. It's a sampling method lah. So daripada diary tu akan orang tu maksudnya macam mana yang terpilih tu, dia akan tanya lah contoh radio mana anda dengar, radio apa, contoh stesen radio apa. Setiap hari dia akan setiap hari dia akan mendengar radio yang berbeza. Bukan, maksudnya diary tu akan ditinggalkan pada orang tu selama 6 minggu. Selepas tu akan diambil semula.
So daripada itu akan dikira lah. Gitu. Ada kiraan-kiraannya lah. Betul. Secara berapa lama tadi? 6 minggu, betul. 6 minggu. Dia macam ni je, konsep dia sebulan simple lebih. je. Kalau dengar stesen radio, buka stesen Saya nak radio jadi ni, dia bagi duit. Buka stesen radio ni, dia bagi duit. Kenapa semua radio bagi duit ni? Itu aku survey lah untuk pengetahuan. Ni bagi kereta lah, ni bagi rumah, ni bagi duit. Contoh kan? Sanggup berhabis stesen radio sanggup berhabis buat kempen ni, buat peraduan. Yelah, sebab kita memerlukan pendengar. Sebab bila kita punya sales ataupun revenue team kita keluar berjumpa dengan media agency kan, ataupun dengan klien-klien, direct client dan sebagainya, normally dia akan tanya tu dulu, okay, berapa ranking Suria sekarang, berapa jumlah pendengar Suria sekarang. Jadi kalau dulu buat kempen ni senang lah, buat road tour dulu kan, meriah kan, meriah dulu. Sangat meriah. Sekarang musim yang PKP macam mana? Sekarang ni stres. Macam mana? Bertukar lah kot konsep. Kita tukar kepada digital lah. Digital lah, peraduan. That's the best platform yang kita boleh offer kepada pendengar kita due to this pandemic COVID kan. Memang macam kita di Suria FM, kita sangat sinonim dengan ground event kan, dengan aktiviti-aktiviti macam jelajah, road tour, jelajah Suria lah selalunya kan kita buat kan, dengan konsert Suria ke apa kan. Tapi bermula tahun lepas memang kita nak buat, tapi tak boleh nak buat lah. Sebab kita takut nak mengumpulkan pendengar, takut nanti ada kluster Suria FM pula. Kita tak nak. Lin seboleh-bolehnya Lin tak nak itu berlaku kan. Jadi kita terpaksa memikirkan alternatif yang lain. Bagaimana untuk kita nak menghargai pendengar kita dengan cara yang berbeza dalam musim-musim PKP ni, musim COVID ni kan. So kita convert kepada program berbentuk digital. Contoh yang terbaru, konsert digital Jelajah Suria. Pertama kalinya virtual, secara virtual. Ya, secara virtual. Yang hari tu dekat Shah Alam kita buat di AC Jangkang. Disiarkan live di YouTube Suria TV. Patutnya saya pergi. Ada majlis nikah siapa hari tu? I see. Nuristina ke? Okey. Faham. Macam mana sambutan? Alhamdulillah, very good. Itu pun kita boleh tahu berapa jumlah. Boleh. Kita konsert digital Jelajah Suria baru-baru ni diadakan pada 24 Mac baru-baru ini, hari Rabu malam, selama 2 jam dari jam 9 malam sampai 11 malam. Kita siarkan secara langsung di YouTube Suria TV, kat Facebook Suria FM dan di aplikasi Suria Malaysia, serta disiarkan di Radio Suria FM secara live. So respon sangat bagus. Alhamdulillah, kami bersyukur lah kan. So jadi dalam keadaan pun kita kena fikirkan cara yang kreatif lah, bagaimana nak offer something kepada pendengar kita lah. Lin cakap pasal offer, sepanjang Suria FM, peraduan yang paling gempak menawarkan hadiah yang paling mahal. Pernah tak? Yang paling gempak apa dia? Kita pernah bagi kereta. Kereta, motosikal, kereta, dan pernah sekali kita bagi peraduan tu dia kaut duit sebanyak yang dia boleh kaut dekat itu yang macam apa nak. Saya dulu suka peraduan-peraduan ni. Ya ke? Lepas masuk blogger macam menjadi blogger saya tak boleh suka dulu. Okey, kita ke kisah sedih ni kita nak tanya. Mungkin kita nak korek sikit. Kita mungkin Lin nak share kisah-kisah sedih sepanjang bergelar penyampai radio ataupun secara umumnya sebagai ialah daripada sepanjang hidup lah. Mungkin ada cerita-cerita sedih yang nak di-share, yang meruntuh jiwa ataupun menitiskan air mata gitu. Setiap kalau sebelum ni kan dalam Suria Cinta kan ada banyak-banyak cerita-cerita sedih DJ Lin dengar. So sekarang ni kita nak dengar kisah DJ Lin pula. Okey. Cerita pasal apa yang kalau kita ingat masa mungkin nak raya ke sedih, tengok cerita ni sedih. Tak ke, mungkin Lin nak cerita apa habis ni borak sini habis sini tau. share ada kalau cerita pasal kehilangan, Lin ialah kehilangan arwah ayah, arwah abah dululah. Ialah kita kenal apa itu erti kehilangan kan. Kehilangan yang sebenar dalam hidup, kehilangan orang yang paling dekat dengan kita, yang banyak berjasa dengan kita kan. Yang paling sedih bila cakap pasal arwah abah ni, arwah abah Lin, Allahyarham Haji Abdul Majid bin Mahdi. Yang paling sedih adalah Lin tak sempat untuk membalas balik segala jasa dia lah. Sebab dia meninggal tu masa tu Lin di ITM. Lin masih menuntut di universiti. Jadi kat situ Lin rasa sedikit macam
bukan kesal, tapi rasa macam ya Allah, kenapa abang tak tunggu sampai orang dapat kerja, orang boleh apa orang kata bagi gaji pertama orang pada abah, gitu kan. Itu je yang Lin tekilan itu saja. Dan mungkin tak dapat tengok anak orang, tak dapat tengok Lin punya kejayaan kan, menang anugerah dan sebagainya, saksikan benda-benda macam tu. So kat situ Lin memang rasa sangat jauh di sudut hati. Memang of course lah kita akan sedih bila hilang apatah lagi ibu dan ayah, kita akan rasa sedih. Tapi nasib baik Mak Lin masih ada lagi. Cuma Mak Lin sekarang apa orang kata menjalani dialisis lah, seminggu 3 kali, dah dekat 3 tahun ni. Dan di situ pun sepanjang tempoh itu pun Lin tak dapat nak bersama dengan dia sepanjang masa, nak uruskan dia sebagai selalunya anak perempuan yang bertanggungjawab kan, untuk menguruskan mak apa semua. Tapi nak buat macam mana, kita pun bertugas di Kuala Lumpur, mak di Johor Bahru gitu kan. Cuma Lin dapat bantu dari segi keuangan aja lah. Setiap bulan memang kita Lin dapat je gaji, memang kita akan terus bagi pada mak lah, untuk rawatan dialisis dia di Johor Bahru sana lah setiap bulan. Sebab bagi Lin dalam hidup Lin ni, Lin tak ramai kawan sangat kot kan. Lin tak reti, tak ada masa lah Lin nak. Betul lah, baru teringat. Kalau kawan pun dengan PA dengan manager Lin, JJ, dengan siapa itu je lah kawan-kawan Lin, dengan masalah anak-anak Lin. Dunia Lin kalau kita perhatikan, dunia dia kerja je, kerja balik rumah. Betul Lin memang Lin cakap tu, Lin kurang ada masa bersama kawan-kawan Lin. Lin gitu kan, tak tahu. Siapa yang paling rapat sekali? Ni lah my PA lah, Hujan, my PA dan JJ lah. JJ selaku manager Lin juga. Dan juga pengganti DJ Lin semasa kalau dia kan kalau dia cuti, kalau dia cuti dia ganti. Betul. Tapi dia tak romantik. Komen terbuka. Sorry ya JJ kalau kau dengar. Tapi dia pengumpul piring hitam. Ya betul, piring hitam. Betul. Banyak koleksi dia. So itulah. Jadi Lin memang rapat dengan mak. Lin apa-apa memang dengan mak apa semua kan. Kalau ada masalah, sepanjang Lin bekerja 22 tahun dalam dunia radio, Lin pun melalui macam-macam kesukaran juga kan. Pernah macam-macam lah. Orang tak suka kita, dianiaya dan sebagainya. Lin rasa itu semua. Itu semua Lin rasa. Tapi bila Lin berdepan dengan situasi itu, orang pertama Lin cari adalah mak. Dia akan telefon mak, menangis lah, sedih kan, contoh kan, kalau kena ditindas dan sebagainya kan, telefon mak semua. Siapa tindas DJ Lin ni? Kan cerita lama. So jadi Lin ada mak Lin sajalah untuk Lin bercerita. Apa-apa memang. Tapi mak Lin apa pun Lin cerita kan, apa pun dia punya situasi, dia akan cakap dengan Lin, sabar, dia kata kan, sabar. Itu je perkataan yang dia ajar Lin kan. Memang mak saya dia cakap biar orang buat kita jangan buat orang. Itu ya selalu juga mak cakap macam tu kan. Betul. Tapi yelah memang biar Tuhan yang balas. Betul. Jadi bagi Lin memang perkataan sabar itu memang sangat sebati lah dengan DJ Lin kan. Sebab Lin kira ramai yang tahu DJ Lin ni pun berstatus ibu tunggal. Lin single mother. Lin ada 2 orang cahaya mata. 16. Lin berpisah tahun 2006 dulu. 2006 berapa tahun? Lama lah. Berapa belas tahun dah kot, malah nak fikir. Tapi hari tu kan ada gosip. Apa tu? Baru teringat. Gosip apa tu? Tak ada. Apanya? Ada ni. Apa? DJ Lin sedang mengenali seseorang. Mana ada? Ada. DJ Lin tak ada masa nak mengenali seseorang. Saya ingat ke jadi. Apa yang jadi tu? Tak ada lah pun. Dia mana ada? Jangan lagi kita Google. Ada artikel tu. Takkan saya bermimpi. Ada artikel tu 2013 DJ Lin, tajuk dia DJ Lin apa dah. Lepas tu timbul yang terbaru 2000. Jap. Mana Budi? 2017 ke 2018 DJ Lin berhati-hati mencari cinta macam mana. Perkataan berhati-hati situ baru aku teringat lah. Aduh ya. So dia entahlah. Mungkin ramai yang nak tahu sampai bila nak jadi single mother. Lin dah rasa selesa kot Budi. Sebab
Lin, anak Lin pun dah besar. Anak Lin anak Lin yang sulung dah 20 tahun. Tapi yang lelaki tu Chinese slow. Yang bujang tu dah 18 tahun. Adalah Malay sikit. Yang lelaki tu dia macam Lin, macam Cina-Cina sikit, mata dia sepet. Dua ada ni tak, ada bakat jadi DJ radio? Anak Lin yang lelaki tu memang nak jadi DJ radio. Suara dia macam mana? Entahlah, Lin pun tak pernah try. Ada Facebook, dia pernah ada Instagram dia. Ada Instagram dia apa? Dia ada live, ada nak tahu suara dia. Dia tak pernah buat gitu. Lepas tu dia kata dia nak jadi DJ radio. Dia cakap dengan DJ Lin nak jadi penyampai radio macam ibu. Mak dia mestilah tahu macam apa suara kan. Sebab dia tak pernah, Lin tak pernah dengar dia macam ni. Dia tak pernah tunjukkan bakat dia sebagai penyampai radio, tapi dia nak. Bila Lin tanya tu, okey adik dia dah ambil exam SPM. So Lin tanya dia, okey dik, macam mana adik nak, macam mana nak masuk dalam nak belajar dalam jurusan apa ni? Adik nak jadi macam ibu, nak jadi penyampai radio. So adik nak ambil Mescom, dia kata. Cakap adik ni biar betul-betul kan dia? Ya, dia kata gitu kan. So dia kata, kenapa jadi DJ? Cik dah kerja layar lah kan. Sebab kita dah masuk dalam dunia kan. Adalah ni pengganti Suria Cinta. Tak tahu lah. Tapi anak Lin yang lelaki ni yang umur 18 tahun baru ambil exam SPM ni, Lin tengok dia punya cara kan, memang dia ada ikut Lin masa Lin muda-muda dulu tau. Lin dulu memang daripada zaman sekolah, Lin suka macam kalau kawan ada masalah, especially ada masalah dengan perhubungan ke dengan family, dia akan share dengan Lin tau. Kan, dia akan share apa semua. Macam anak Lin sekarang, kadang-kadang Lin dengar dia tengah bercakap dengan orang kan. So bila Lin dengar balik, rupanya dia macam dia tengah bagi nasihat. Rupanya kawan dia ada problem, share dengan dia problem, minta pandangan boleh. Jadi Lin kata, macam aku dah anak aku ni kan. Jadi Lin tak terperanjat lah kalau dia. Yelah, dia pun masih muda, nak mencari jalan. Tapi macam tebal semangat dia tu nak jadi DJ radio. Dia kata macam tu, mungkin itu satu petanda. Tapi Lin tak pasti dia ada bakat ke tak lah. Sebab Lin tak pernah try, dia duduk kat konti kan, rakam suara dia. Lin belum buat tu lagi lah. Sebab Lin, tapi Lin tahu dia serius. Sebab kita kan baru ni untuk UPU, untuk nak sambung belajar kan, further study lepas lepas SPM ni. So kan kita kena pilih jurusan apa kan, nak belajar kat mana kan. So yang dia pilihan utama dia adalah Mescom lah, komunikasi masa kan. So maknanya memang ada jalan lah tu, Tuhan nak memang tunjuk. nak jadi DJ lah. Gitu kan. Itulah yang saya cakap tadi, dah ada, nanti akan ada lah tu pengganti Suria Cinta. Kita mungkin satu masa kita tak tahu. Mungkin jugalah kot. Pertanyaan mungkin ramai yang nak tanya, sampai bila DJ Lin akan melekat sebagai penyampai DJ Lin Suria Cinta ni? Sampai bila-bila ataupun yelah, mungkin kalau ada nanti yelah, kita kan tak selamanya berada di sini kan. Pastinya akan ada pengganti. Sampai bila? Sampai bila? Macam DJ Lin sekarang pun dah mula memberikan fokus kepada pengurusan lah, bidang pengurusan, yang mana sekarang ni tanggungjawab Lin semakin besar. Dilantik sebagai pengurus besar Suria FM 1 April efektif 1 April baru lagi lah. So memang Lin dah ada perancangan sebenarnya untuk kita mencari DJ Lin Junior, untuk Lin melatih Junior Lin tu, yang mana bakat-bakat muda, pelapis baru yang usia 20-an gitu. Ialah untuk apa orang kata, menyambung legacy DJ Lin di Suria Cinta kan. Sebab macam sekarang ni Lin tak boleh simply lepaskan program itu. Kerana for me program tu ibarat macam emas begitu, yang begitu berharga. Kalau dilepaskan rasanya macam Suria FM dah tak ada apa dah. Macam oh my god, kalau sebab orang menanti-nantikan kemunculan program tu setiap malam kan. Alhamdulillah. Tak kira lah, macam saya selalu dengar masa drive. Betul. Balik nak mengenai kerja pula kan. Yelah, faham. Tapi itulah, kita nampak sambutan daripada pendengar sendiri. Sambutan daripada pendengar tu satu. Okey, menerusi online listenership yang Lin share tadi kan, kajian jumlah orang yang dengarkan Suria. Suria Cinta mengatasi slot yang lain tau. Setiap minggu. Maknanya jumlah pendengar yang dengarkan Suria Cinta memang ramai kan. Itu satu lagi, Suria Cinta ni dia ada sponsor dari dulu. Dah berapa tahun dah sampai sekarang. Jadi Lin tak
tak boleh nak simply melepaskan begitu saja kan. Sebab orang kata yang macam sponsor macam sekarang ni kita ada Makmur Gold so dia orang kata kombinasi DJ Lin dan Suria Cinta kan. Itu yang buatkan dia ingin masuk dan sponsor program kita kan. Jadi kalau Lin tinggalkan saja begitu program itu, Lin takut ianya akan menjejaskan dari pihak dari segi sponsor, penajaan lah. Sebab kalau penajaan terjejas, Lin sebagai ketua stesen Suria FM pun rasa bertanggungjawab juga. Nanti kena tanya dengan bos. Siapa nak tanya? Lin kena tanya diri Lin ke gitu kan. Jadi orang kata faktor untuk DJ Lin melepaskan masa sekarang sangat susah. Sebab ialah dari segi rating yang tinggi kan, online listenership yang tinggi, dari segi sponsorship pun ada kan. So benda tu memang suka membolehkan DJ Lin melepaskan waktu sekarang lah. 1 jam setengah dah. Macam rasa sekejap je. Okay. Kita sebenarnya nak korek cerita lah, sebab baru-baru ini borak sini habis sini lah. Itu depend pada DJ Lin nak orang kata nak reveal ke, nak bercakap ke tentang apa yang melanda DJ Lin sebagai satu ujian dalam hidup Lin yang cukup getir. Semua orang tahu DJ Lin telah sakit begitu tenat sehingga boleh melayang nyawa lah kalau kita tengok kan. Dengan keadaan badan yang lemah, orang kata macam yelah kan, something yang Lin pun tak duga benda ni berlaku kat atas DJ Lin. Yang pasti mungkin macam Budi cakap tadi sebagai satu ujian lah. Setiap manusia ada ujian dia sendiri, dan itu mungkin dia nak, Tuhan nak orang kata nak tengok darjat, nak tingkatkan darjat ataupun nilai kesabaran ataupun keteguhan yang ada pada DJ Lin. Mungkin boleh ceritakan sedikit lah apa sebenarnya penyakit ataupun macam mana boleh berlaku tu. Macam yelah, setiap penyakit mungkin ada sebab dia. DJ Lin salah makan ke, alergi ke, macam mana? Itulah macam mana cerita ni? Dia ketawa dulu tak? macam kisah lucu lah. Okay, start daripada bulan berapa yang DJ Lin sedar benda ni berlaku? Yelah, kalau bagi yang selalu follow DJ Lin kan, dekat Instagram, follow Lin di media sosial, sama ada di Instagram Lin @DJ Lin Suria Cinta, atau di Twitter Lin @DJ Lin Suria Cinta, dan juga di fanpage Lin di Facebook di DJ Lin Suria Cinta Suria FM. So DJ Lin ni agak kerap juga keluar masuk hospital lah kan, sejak beberapa tahun inilah kan. Lin boleh kata dah dekat 4-5 tahun ni lah sebenarnya. Okay, mesti dalam setahun tu mesti dia nampak masuk sihat je kan. Orang luar nampak macam sihat nampak sihat dia. Tapi itulah yang paling terkesan sekali, paling teruk sekali baru-baru ini Lin bermula dengan sesama je sebenarnya, dan tiba-tiba naik rashes kan kat badan gitu. Dan tak sangka pula dia punya keadaan, maksudnya keadaan badan tu jadi makin teruk, yang mana rashes tu bukan je keluar sikit, tapi satu badan, muka, semua tapak tangan. Dia tak gatal, dia panas. Dia rasa panas, tapi dia keluar tu memang bintik-bintik merah. Memang dia terbit kan. Dan selalunya alergi gatal kan. Selalunya alergi gatal, tapi yang Lin kena baru ni tu dia panas dari dalam. So rasa macam dibakar, macam terbakar, macam dibakar, something like that. And then mula Lin bertahan juga pergi klinik kan, tapi tak boleh sebab Lin tak boleh nak on air sebab dengan keadaan bahu berat, lepas tu memang kepala macam nak pecah kan, rasa kepala tu berat, rasa nak pecah kan? And then tengkuk tegang kan, lepas tu dengan alergi dengan yang banyak, dengan badan panas semua. So Lin dah ulang-alik sampai dah masuk ke ward kecemasan hospital Tawakal sebenarnya, untuk dapatkan bantuan sebab dah tak boleh bernafas. Lin dah mula tak boleh bernafas. Itu yang Lin dah teruk. So Lin sesak nafas lah ni. Sesak nafas. Dia sampai sesak nafas lah. So Lin di refer ke pakar di KPJ Damansara. Okay. So Lin masuk ward sekitar bulan 2 ke bulan 3 kali masuk ward kan, tak ingat lah. Bulan 2 lah, hujung bulan 2 is it? Can't remember dah. Tak ingat lah. Lin rasa dalam baru-baru ni lah, saya cakap. Baru je.
Bulan 2. Rasanya Lin bulan Februari lah, sekitar bulan Februari. Yelah, sebab kita raya Cina, kita dekat hospital. Kan. So beberapa hari sebelum sambutan Hari Raya Cina tahun ini, so dia Jelin dimasukkan ke hospital dalam keadaan yang sangat lembik lah. Lembik lah. Memang sampai dekat bilik doktor tu memang dah terbaring lah. Saya cakap sebab doktor, Lin, what happened to you kan? Memang dah tak ada tenaga nak duduk, nak kontrol macho, dah tak ada dah selebriti ni, tak ada dah tak langkah-langkah kau lah, nak cakap apa kau cakap lah gitu. Even masa dekat klinik pun Lin dah terbaring kat sofa dah. Oh my god. Lin dah memang badan Lin memang tak ada tenaga langsung dah. Memang dah terbaring. Cakap, ya Allah, tak perlu orang nak ambil gambar, nak viral aku viral lah. Aku dah memang tak larat sangat. Viral tak? Tak viral lah, nasib baik lah. Nasib baik tak viral lah. Tapi Lin memang baring, macam baring kat rumah. Memang badan sementara nak tunggu kita jumpa doktor kan. Kan ada tenten kan. So dia kebetulan sofa dia cantik. Ramai orang tengok masa tu. Ramai jugalah masa tu. Tapi mungkin Lin pakai hoodie kan. Pakai hoodie, you know. Tapi sampai ke tahap begitu, selalu Lin jarang begitu lah. Kan, jarang begitu. Tapi and then bila dah masuk ke hospital tu memang apa orang kata, kita jadi makin lemah. Lepas tu badan makin teruk lah, kondisi Lin makin teruk dan Lin punya heartbeat sampai cecah, melepasi 140. Dia naik lebih pada 140 serentak dengan darah tinggi naik melebihi 200. Dengan panas dari dalam, dengan rasa terkesan terbakar dan sebagainya, dengan muka macam dibakar lah, macam bara lah, muka macam dipanggang, macam udang kena panggang. Itulah keadaan Lin masa tu kan. Dengan ration ni jangan cakap lah kan. So beberapa hari masuk di hospital. So macam-macam doktor masa tu dia kata macam alergi lah kan, problem alergi lah kan. Tapi dah macam-macam test jugalah kita buat, macam-macam test. Alergi makan apa? Itulah masalahnya, Lin tak makan apa-apa masalahnya. Sebab memang sebelum masuk hospital Lin memang tak sihat dah. Makan ubat je lah, makan ubat klinik kan. Lepas tu dengan minum air, makan biskut, betul tu saja. Memang tak ada makan seafood, memang tak ada. Memang tak ada. So suddenly bila naik tu macam kita macam pelik lah kan. Sebab normally kalau allergic ni dia tu macam seafood ke, seafood tak fresh, benda tu menyumbang, atau mungkin salah ubat ya. So Lin masa tu Lin suspect mungkin ubat yang doktor dekat klinik bagi salah satu. Tapi bila doktor pakar check balik ubat yang Lin dapat tu masa kat klinik tu, memang semua ubat yang memang okey dengan Lin lah. Gitu. So doktor nak puaskan hati, buat juga test tu, test ni, ambil darah ni, jangan cakap lah. Tak tahu lah dah berapa tiup lah. Dari masuk hospital. Masuk hospital beberapa hari, Lin dikejarkan ke ICU. ICU Lin duduk 9 hari. So total dalam hospital dekat 3 minggu lebih kurang. 3 minggu. Siapa yang ganti masa tu Bob dengan JJ lah, gila-gila. Bob dengan JJ gila-gila kan, kendalikan suara cinta. Dalam masa tempoh 3 minggu dengan sakit. So dalam tempoh 3 minggu Lin hilang 6 kilo di hospital. 6 kilogram Lin hilang. Lin punya langsung tak boleh nak makan lah. Selera makan, especially bila ditolak ke ICU, selera makan Lin gone, terus hilang. Lin boleh minum air masak je. Cuma Lin nak makan ubat, bila bangun subuh tu, lepas mandi tu nak kena ubat banyak kan, nak kena makan. So Lin akan buat, kita minta dia macam hot chocolate lah, satu cawan kecil. So Lin makan biskut crackers 3 keping. Itulah peneman Lin lah sepanjang di ICU 9 hari. So apa orang kata, makan biskut dulu, lepas tu minum hot chocolate sikit, telan ubat. Lepas tu dah terbaring lah. Gitu kan. So memang macam-macam ujian yang dibuat. So hasil ujian semuanya negatif. Termasuk ujian untuk immune system. Sebab doktor mungkin suspect Lin punya apa macam cakap antibody Lin ni, body reaction Lin ni dia macam dia berkecamuk lah. Dia macam mana lah, tak tahu nak kata, dia tak sing lah senang cakap kan. Tapi yang itu result pun negatif juga kan. Jadi doktor tak boleh nak detect sampai dah doktor kata Lin, dia kata rasanya kena bantu dengan rawatan alternatif lah juga. Dia kata gitulah, ada pesan lagi gitu sajalah. Memang dalam keadaan Lin macam tu, long life pun semua peminat-peminat Lin apa semua memang ramai yang DM Lin, DM IPA apa semua kan. So banyak yang buatkan solat hajat lah kan. Buatkan solat hajat apa semua. Ada ustaz yang dapat datang ke hospital lah masa tu kan, sebelum Lin ditolak ke ICU. Ada satu ustaz di HKL ni, dibawa oleh peminat Lin jugalah sebenarnya, yang bertugas sebagai polis bantuan di HKL. So bawa juga ke hospital apa semua.
staff Lin sendiri pun ada juga jumpakan ustaz daripada sekolah pondok apa semua, sekolah tahfiz kan, bawakan air bidara lah, macam-macam semua Lin buat kan, apa sajalah yang orang kata untuk nak membantu kita kan dari segi rawatan nanti tu, semuanya Lin minum, semuanya Lin sapu, semuanya Lin mandi. Orang kata sabun bidara tu PA Lin cari sabun bidara kan, mandi sabun bidara, tapi dia on off lah kan, sekejap okey, lepas tu dia datang balik, sekejap okey dia datang balik. Sebab dia bila kena attack tu, yang peliknya kita akan rasa panas dulu, satu badan daripada kaki sampai kepala, sama muka jangan cakap lah, memang macam terbakar, macam dibakar gitu. Lepas tu kita rashes akan keluar kan, rashes akan keluar, and then kita punya jantung laju gila laju memang, ya Allah, dia naik mesin sebab Lin kat ICU, mesin memang pasang semua kan, so semua kita boleh detect on the spot kan. Lepas tu dengan BP pun naik mendadak, macam anak dia naik terus kan, so macam ya Allah, kenapa nak mati ke kan. So memang masa tu Lin dah rasa macam mana, bukan nak kata give up lah, tak, tapi rasa macam aku ni ada harapan, dah sampai ke gitu, sampai kita rasa macam kita dah tiba masa ke aku pergi. Lin dah sampai sebab Lin punya kuku kaki Lin pun macam dah jatuh kan, kuku kaki pun dah lebam, dah mula lebam macam darah tak, sebab macam nak masuk air, drip semua dah menendang. Dia dah tahu, orang kata itu petanda seorang yang nak betul. Lin sebab tu Lin kata Lin dah berkata-kata pada diri macam aku ni dah tiba masa ke aku nak pergi, sampai ke tahap itu, demi Allah Lin jaga kan. So sampai Lin pesan pada PA Lin kan, cakap Jan, cik cepatlah cik kan ustaz apa semua kan, cakap kan Kak Lin tunggu lambat lagi ni, Kak Lin takut tak sempat ni. Dah tercakap dah benda tu kan, sebab dengan tengok keadaan kita, dengan keadaan jari kaki kita dah jatuh, dengan kuku dah lebam dan sebagainya kan. Masa tu apa yang bermain dekat dalam fikiran Lin? Lin reda je lah. Lin kalau memang ajal Lin dah sampai, Lin reda kan. Cuma Lin akan lebih tenang kalau anda kata Lin pergi tu atas tiket sakit lah, sakit yang sakit sebenar lah, you know. Mungkin Lin akan rasa terkilan kalau mungkin Lin perlu pergi disebabkan faktor-faktor yang lain. Contoh faktor diminta oleh orang ke untuk kita pergi, contohnya begitulah. Itu yang dapat Lin katakan begitulah kan. Jadi kat situ itu je lah Lin punya. Dan satu segi Lin masa tu berlega jugalah diminta macam kenapa sampai macam ni kalau macam yelah orang kata kalau tak suka ke apa ke kan, yelah kan orang kata tak boleh ke, maksudnya macam jumpa kalau tak suka gitu, jumpa gitu. Dan kita selesai secara tu lah baik, nak cakap lebih kurang gitulah kan. Kenapa perlu gitu macam tu lah, boleh disambung lah tayar. kenapa perlu buat macam tu? Kadang-kadang bertanya sebab Lin cakap macam Lin maksudnya yelah kita ni tak pernah ada masa nak bermusuh dengan orang, nak bukan nak itu nak bercakap dengan orang pun, bukan selalu kan, kita pun dengan sibuk dengan kita kerja, dengan meeting, dengan apa benda Allah semua, tak ada masa nak fikir pasal orang kot, tak ada masa nak fikir pasal orang kan. Tapi kenapa kerap bertamu, you know, benda macam tu lah kan. Lin bukan sejenis orang yang macam nak bermusuh dengan sesiapa dan cuba sedaya upaya untuk memenangi ataupun nak membuatkan orang senang dengan Lin jadi diri Lin yang sendiri. Lin macam mana nak cakap sebab Lin kalau pergi office tu Lin akan buat kerja Lin tau sebenarnya. Lin tak ada masa nak fikir pasal orang, nak profesional lah. Nak fikir macam mana nak jatuhkan orang. Contoh kan. Sepatutnya Lin boleh kata kalau kita berjaya, patutnya jadikan kejayaan seseorang itu sebagai satu inspirasi untuk kita juga berjaya seperti dia. Dan satu lagi, lihat kalau seseorang itu berjaya, tengok juga di sebalik kejayaan dia apa suffer yang dia lalui. Kan, apa kesukaran, apa cabaran. Kau tahu tak benda tu? Kan? So kat situ Lin terkilan juga lah sebenarnya kan. Kenapa masih ada yang begitu? Kenapa kan? Di zaman kita macam moden sekarang kan? Ini masih lagi orang macam dan memang cemburu kot. Dia orang macam mungkin ada Lin tak bila pasti. Rasanya bila kita melalui saat-saat diri kita berjaya
dalam tempoh yang mungkin orang kata macam banyak sangat dalam tempoh yang singkat, banyak kejayaan yang ditempa oleh DJ Lin. Dan pastinya orang membuka mata ramai macam, wow, DJ Lin seorang penyampai radio dapat berjaya macam dapat anugerah dan dengan rezeki yang melimpah ruah di sana. Mungkin ada di kalangan sekitar diri kita yang biasalah manusia kita tak tahu. Hati perut isi kita tak tahu perut kan, kita tak tahu. rambut sama hitam kan. Nampak Ya. di luar macam jumpa kita baik, mungkin di belakang kita tak tahu macam mana. Betul. Mungkin ada dalam lingkungan itu yang DJ Lin rasa ada yang tidak senang dengan kejayaan yang dicapai. Entahlah, Lin pun tak sebab Lin pun tak ada masa nak fikir benda tu semua. Sebab apa? Sebab bagi Lin, amanah dan tanggungjawab untuk Lin sekarang adalah untuk bagaimana nak melonjakkan lagi nama stesen Radio Suria FM, bagaimana nak tambah lebih ramai lagi pendengar-pendengar baru untuk dengarkan Suria FM, pada masa yang sama kekalkan pendengar yang sedia ada, kan, followers kita yang sedia ada, dan bagaimana nak meletakkan Suria FM untuk orang kata dinobatkan di kalangan radio, apa orang kata, di kalangan top 3 the most popular radio station dekat Malaysia, kan. So jadi Lin punya fokus memang kerja je. Lin cakap terang, memang kerja. So Lin tak ada masa nak fikir siapa yang ini, siapa yang ni, siapa. Tapi Lin boleh cakap masa Lin di ICU, memang Lin ada mimpi Mimpi orang yang sama buat, untuk 2 malam turut-turut orang yang buat lah. Itu tak tahu lah, Lin tak cakap buat kita, itu Lin tak cakap, tapi Lin ada mimpi orang. Siapa agaknya orang itu ya? Tak, biarlah Lin dengan Tuhan yang tahu kot. Lin, kalau ada peluang mungkin dalam borak sini habis sini, kita bagi peluang untuk DJ Lin memberi pesanan ataupun mesej kepada sesiapa saja yang terlibat dengan benda inilah. Apa yang DJ Lin nak sampaikan kepada orang tersebut? Ya, macam Lin cakap tadi kan, kalau cemburu, iri hati dengan apa yang DJ Lin capai, dengan yalah, tengok jugalah kan, tengok juga bagaimana DJ Lin bermula, dan tengok juga setiap kepayahan, kesusahan, pengorbanan yang DJ Lin lakukan dalam dunia radio, untuk dunia radio. So sebab bagi Lin, dunia radio adalah nyawa Lin lah. Nyawa Lin. Dan Lin tak teragak-agak mengatakan hidup mati Lin untuk dunia radio, kan? Mungkin Lin takkan sekali-kali meninggalkan dunia radio. Lin takkan, kan? InsyaAllah Lin takkan. Apa lagi selepas tak ada benda dah. Ya, betul. Radio lah semata-mata. Betul. Memang itulah jiwa Lin kot. Nama pun DJ Lin. DJ Lin. Itu sebab Lin, ya. Lin akan memaafkan tak? Ya, pada Lin, ya, benda ni pun kita tak, Lin tak suka nak menuduh nak apa, kan. Tapi bila kita sendiri mimpi kan orang tu macam dengan benda berlaku, Lin redha. Even masa hari Lin tengok bila keadaan Lin dah kritikal masa tu, dengan jari Lin semua dah lebam dan sebagainya, dengan bila masuk jarum semua dah menendang sampai kena tebuk di sini, masukkan wire panjang tolak sampai ke jantung. Bayangkan sakitnya Lin lalui. Itu tak termasuk yang dicocok berbelas ni. Habis lebam ni Budi. Kan, tapi nampak macam mana, tanda je lah, kan. Badan kita memang sakit sengsara lah. Memang Lin sangat-sangat sengsara masa di hospital baru ni, di ICU apa semua, kan. Tapi Lin bersyukur kerana apa orang kata, nurse-nurse di ICU tu semua merupakan peminat DJ Lin, memang dengarkan Suria Cinta. Jadi mereka sangat jaga DJ Lin dengan baik, kan. Dan Lin pun anggap mereka sebagai macam yang mana yang muda sebagai adik, kan, berusaha sebagai kakak. Jadi kat situ mengurangkan sikit dia punya stres lah. Bagus sebab tak ada gambar-gambar yang viral. Kalau nurse yang tak bertanggungjawab, mungkin ada yang macam menyebarkan gambar-gambar, sebab benda tu mengaibkan. Sangat. So dia orang bagus sebab menjaga Alhamdulillah, Lin bersyukur
bersyukur Lin. Yalah, sekarang pun jadi macam kawan. Sekarang masa sampai sekarang masih bermesej apa semua kan. Kak Lin macam mana, apa khabar kan. Jadi bagi Lin kat situ Lin bersyukur. Maknanya menerusi apa orang kata profession Lin sekarang ni sebagai seorang penyampai radio menalikan surat-surat cinta, Lin berjaya membina satu kelompok khalayak peminat yang berbagai latar belakangnya, profesionnya kan. Jadi contoh macam ni di ICU, peminat kita jaga kita, dia lain tau, dia punya sentuhan dia berbeza lah Budi. Cara dia appreciate dapat jaga Kak Lin, dapat jaga Kak Lin tau. Time kita susah kan, kita akan ingat siapa yang berada dekat dengan kita masa kita susah. Dan sebenarnya dalam ICU macam PA Lin semua tak boleh masuk, tak boleh nak jumpa Lin, kena pass barang kat luar. Jadi yang jaga kita nurse je lah. Nak berlakon masa COVID ya, masa COVID baru ni tahun kena ni buat swab test masuk. Kena buat swab test Lin kan. Tapi tak apalah, Lin anggap itu DJ Lin sekarang macam mana? Sihat? Sekarang alhamdulillah. Beransur-ansur? Sekarang alhamdulillah ramai yang membantu Lin, ramai juga ustaz-ustaz. Tapi yang penting DJ Lin sudah pun sihat alhamdulillah 100%. Alhamdulillah 100% lah. Lin ibaratkan diri Lin macam mati hidup semula kot. Lin rasakan satu sangat yang nilai mana kehidupan. Ya, especially pada peminat-peminat Lin, pada mereka yang banyak membantu Lin, macam Datuk Hatan datang hantar air zam-zam kepada Lin kan kat UAS semua. Ramai yang selebriti yang datang Abang Ayub daripada konsortium kan, pun datang juga hantarkan sumbangan. Kak Salina, siapa rakan-rakan PR lagi, ramai rakan-rakan PR yang datang, Mr. Teo, Mr. Pua, daripada Rusa Music hantarkan buah-buahan dan sebagainya. Ramailah, semua orang ambil berat lah senang cakap. Ramai mengambil berat lah untuk DJ Lin. Lin bersyukur. Lin cuma dapat katakan Lin berterima kasih banyak-banyak. Hanya Allah je dapat balas budi baik mereka semua, especially juga untuk peminat-peminat Lin yang banyak mendoakan, tak henti mendoakan dan tak henti buat solat hajat sepanjang Lin di hospital sampai Lin keluar. Lin, apa yang menjadi pengajaran buat Lin selepas ini dengan segala apa yang berlaku, kesukaran, sakit, tenat, Lin percaya ini semua apa orang kata ada hikmah lah. Dan hikmah yang paling dekat sekali yang Lin dapat katakan, Lin keluar je hospital lepas dah suffer macam tu semua kan, macam nak mati je kan. Keluar hospital, masuk je kerja. Keluar bulan 3? Lin keluar bulan 3. Bulan 3. Kita keluar hospital bulan 3. Bulan 3 baru lagi. Baru ya. So Lin keluar hospital, dapat tahu naik pangkat. Rezeki itu menanti. Satu hikmah juga kan. Satu rezeki lah di sebalik kesengsaraan yang Lin tanggung waktu Lin di hospital dan di dalam ICU 9 hari tu. Rupanya ada hikmah juga yang Allah beri di sebalik apa yang Lin rasakan lah. Jadi kenaikan pangkat ni pun satu penghormatan juga bagi DJ Lin sebagai pengurus besar Suria FM bermula 1 April 2021. So yang dapat Lin katakan, apa tugas baru? Tugas baru lebih besar. Apa dia memastikan kalau sebelum ini sebab bos kan memastikan. Kalau sebelum ini Lin bertanggungjawab kepada department untuk department marketing. Digital dan juga programming Suria. Okay. So selepas naik pangkat ni revenue pun unit revenue pun diletak di bawah, bermakna untuk ni iklan. Pendapatan lah, sales person kita semua dalam kata senang pendapatan Suria gitu. FM lah. Jadi mana Lin bertanggungjawab penuh pada semua operasi Suria FM lah secara total lah. Begitu. Jadi tanggungjawab lebih besar. Lin minta semua dapat mendoakan lah agar dengan amanah baru, tanggungjawab baru yang lebih besar ini Lin dapat pikul kan, dan moga Allah permudahkan lah urusan Lin dapat terus membawa kejayaan kepada Suria FM lah. Betul. Sedar tak sedar nak dekat 2 jam bercakap dengan DJ Lin. Inilah dia kalau kita bercakap dengan penyampai radio kalau 2 jam tu tak macam 10 minit lah, sekejap je. Banyak cerita sebenarnya kita nak update dan apa yang penting dapat jadikan pengajaran untuk semua. Dan yang penting orang kata untuk berusaha untuk mendapatkan sesuatu kita kena ada minat, passion tadi, cinta kepada dunia. Tak kira lah bidang apa yang kita ceburi. Macam di bidang digital ataupun dunia
podcast yang Betul. sekarang ini kita nak ceburi. Betul. Kita kena ada cinta dulu. Okey, cinta ke tak ni? Cinta dah nampak lah studio cantik macam ni kan, cinta lah tu. Kalau nak jadi penyampai radio memang tak lah kan, sebab penakut. Penakut, tak nak kerja malam. Aduh. Okey, cakap cerita malam kita nak sebab dah cakap dah tadi pesan kat DJ Lin suruh sediakan satu cerita. Saya suka cerita-cerita yang macam dekat konti. Bukan nak menakutkan penyampai radio. Yang baru-baru. Mungkin DJ Lin pasti banyak cerita-cerita seram. Lin secara jujurnya 22 tahun Lin bertugas sebagai penyampai radio. Lin banyak kerja malam. Dah berbelas tahun lah kan Lin kerja malam kan. Of course. Sampai 2 pagi Lin pernah kerja sampai 2 pagi ya dulu sebelum ni. Dan tapi terpaksa tidur dekat office. selalu itu standard semua. Itu biasa. Itu biasa bagi DJ Lin, itu biasa. Office dah jadi rumah kedua. Rumah kedua, kadang rumah pertama. Rumah sekarang rumah kedua. DJ Lin ni tak tahu lah kenapa macam jadi macam mana ni. anak dia kan. Anak memang memahami Anak Lin membesar, banyak Lin tak ada kat rumah. lupa nak tanya, yang sulung tu kerja apa? Yang sulung masih belajar di UiTM Sri Iskandar Perak, ambil jurusan QS, tapi Quantity duduk rumah Surveyor. lah sekarang ni dekat cuti dah daripada tahun lepas lah, cuti di rumah lah. Alhamdulillah. Okey. Teruskan. Alhamdulillah Lin sepanjang Lin bertugas malam, sepanjang berbelas tahun ni lah, Lin tak pernah lah kena kacau sebenarnya. Tak pernah. Tetapi baru-baru ni sebelum Lin masuk hospital ni, sebelum Lin sakit teruk lah, baru-baru ni Lin kena ganggu lah di Konti Suria FM. Masa tu Lin on air dalam pukul 11 malam lebih lah, tengah-tengah on air Suria Cinta ni. Masa tu PA Lin ada, tapi dia kata dia nak rehat kat luar lah. So dia, kalau Konti Suria FM tu dia ada cermin kan, jadi kita boleh tengok keluar tu ada sofa kan. So PA Lin tidur lah kat sofa luar tu kan, daripada pukul 10 lebih tak silap dia tidur kan. Lepas tu nak jadikan cerita dekat pukul 12 malam, Lin buat live Facebook tau, daripada 10 lebih tu tak silap Lin buat live Facebook. Okay, dan masa tu pintu konti tu dia macam terenggang lah, tak rapat sangat, tak rapat habis lah kan. So dia macam terenggang gitu kan. Jadi bila lagu tengah on air, so Lin melayan pendengar Suria Cinta ni kan, tengah interaction kat Lin macam mana memang. So phone kat sini. Okay, so Lin duduk sini, ni PC semua lah. So tepi ni pintu ni kan, PA Lin dah kat luar sana kan. So Lin dengar macam orang bunyi macam tu, macam dekat dinding tepi pintu tu. Memang sangat kuat. Sempat Dia ketuk. dia ketuk lah, macam tu lah. Saya dah meremang belum ni. And then apa tu, dia kuatnya sampai pendengar yang tengah tengok Lin live tu kat Facebook Lin tu, dia orang dengar. dia pada kat Lin bunyi apa tu, bunyi apa yang kuat tu. Dia notice bunyi tu. Lin macam bila dah macam tu kan, macam bila sekali bunyi tu Lin macam nak pandang ke tak nak gitu. Aku nak pandang ke tak. Selalu bergelap kan, ada macam Lin kan suka macam romantik. Bergelap lah tu. Dah kenapa? Bergelap lah. Memang selalu memang bergelap. mood untuk mood kena pula dah masuk tengah romantik malam lah. Dia kena gitulah, lagi best sikit, kita lagi feel gitu. Jadi bila dah bunyi sekali kan, macam tu kan, macam alamak, macam mana tu, macam apa ni Lin cakap dengan fan. Kita cakap dengan fan, macam alamak PA aku ni tidur pula, cepatlah bangun dalam hati tau, dalam hati. Tapi muka Lin dah cuak tau masa tu. So aku ni nak pandang ke tak nak gitu. Dia macam menyuruh untuk Lin pandang, tapi Lin tak pandang. Di sebelah mana? Kiri lah. Sebelah kiri ni. Pintu bukan sebelah ni ke? Sebab kalau saya menghadap masuk konti tu, Okay, pintu sebelah sini kan, kalau menghadap pintu sini kan macam ada cermin bahagian luar kan, ke kat mana ni? itu konti lama. Konti lama. Sorry. Nampak sangat aku tak pergi. Kita dah pindah konti baru. Konti baru hujung sekali. Tempat sama. Sendiri, Okay. tapi dia macam dia tempat dia lain sikit lah. Okay. Ni bukan dari cerita seram nak jadi cerita lucu pula. Okay. Dengar sekali kan. Jadi Lin tak ini lah. Lepas tu Lin malah Lin macam tak nak peduli lah, ignore je lah. So Lin interact lagi dengan fan Lin. Lepas tu dia bunyi lagi kuat. Dia bunyi lagi kuat. Dia orang dengar. Lagi kuat lah. Dia bunyi macam alamak, macam mana ni, bunyi apa. Lin masa tu Lin dah macam tak boleh.
Lepas tu kali ketiga dia bunyi lagi. Ha. Bila kali ketiga dia bunyi lagi. Bila dia bunyi kali ketiga tu, Lin kata tak boleh ni. Aku ni nak kena telefon PA aku ni. Sebab Lin dah maksudnya memang benda tu mengganggu lah. Gitu. So kebetulan Lin baru nak telefon PA aku ni macam sebab live Facebook masih jalan lagi dekat pukul 12 ni kan. Kebetulan tengok dia macam tersedar, dia bangun. Ni. Dia pula sedar. Tiba-tiba dia sedar. Masa Lim memang betul-betul dah nervous gila, dah 3 kali kena ketuk tu. Macam ada orang jaga kejutkan dia kot. Tak tahu, tiba-tiba dia sedar, tiba-tiba dia bangun, tiba-tiba kali tu panggil dia kan. Dia terjaga, dia tengok yang kali dia cakap masuk. Dia pun macam tidur kan. Dia pun masuk je. Nampak Lin? Lin kena kacau lah tadi. Cakap dia. Lin kena kacau lah tadi. Dah jom kita balik. Oh, masa tu dah habis siaran. Tak, masih on air lagi. On Dia habis air lagi? pukul 1. So cinta kan sampai pukul 1. Okey. So Lin kena kacau tu dekat pukul 12 je. Dekat pukul 12 Kenapa nak malam. balik? Oh, Habis dah kalau macam tu tak nak balik. tapi tak, masalahnya siapa nak maksudnya Lin dah record balik. Percepatkanlah sikit. Percepat. Boleh. Itu Ya. kalau kecemasan kita boleh buat gitu. Oh, record awal lah. Ni kecemasan lah sebab Lin dah rasa masa dah tak boleh nak bertoleransi lagi dengan bunyi itu. Dia macam tak viral ke? dia ketuk dinding tau, dinding tepi pintu tu. Tapi bunyi dia memang macam tu lah. Macam tu. Memang kuat. Biasa kan orang akan screenshot time live tu kan, dan akan buat viral. Yang tu Lin tak pasti lah. Fan tak viral. Mungkin fan Lin bukan jenis macam tu. Fan Lin bukan jenis yang Fan Lin dia bukan attention seekers. Kalau ada terus post kat Twitter gitu kan. Tapi tak. So Lin apa tu pula serius. Balik lah. Itu Lin kena. Ada sekali pun Lin kena di hotel. Oh, di hotel. Bila ni? Di masa tu Suria FM kita ada buat event tak silap di Ipoh Perak. Bila tahun bila? Tahun lepas lah. Tahun lepas Tahun lepas kita ada masa tu event bersama tim Pagi Suria. Apa tajuk event tu? Jelajah Tim Pagi Suria, something like that. Jelajah Tim Pagi Suria lah macam tu. Kat Ipoh lah. So masa tu Lim pergi dengan, selalu PA Lim ikut. Tapi masa tu dia tak boleh pergi, so Lim pergi dengan anak Lim perempuan. Dengan anak dara Lin. Malam juga, tengah malam juga. Yang tu Lin tengah buat live Facebook juga. Yang kelakar Lin bawa balik bilik. Bahaya lah buat Facebook live. Lin kena dah 2 kali ni. Dah 2 kali Lin buat live Facebook, Lin kena kacau. So masa Lin tengah-tengah buat live Facebook tu, dia bukan bunyi. Dia bunyi orang tarik, macam tarik kerusi, tarik meja daripada datang. Dekat atas bumi. Bunyi apa ni kak? Dengan anak Lin kan. So macam bunyi apa tu pun kan. Lepas tu fan Lin pun yang tengah tengok live pun cakap, Kak Lin, bunyi apa tu? Lepas dia tarik bunyi meja diseret. Bukan meja, macam bunyi almari ditarik, benda berat yang ditarik gitu bunyi. Lepas tu ignore lagi. Second time bunyi dekat pintu, bukan apa, tingkap, macam orang macam nak, macam bunyi macam orang nak masuk ke dalam gitu. Faham. Tapi kita tutup kan dengan langsir kan. Tapi macam kita memang bunyi dia kuat dah. Lepas tu tak kisah. Lepas tu lampu tengah buat live Facebook, belakang ada lampu table. Apa tu, sebelah katil punya lampu mati. Lampu tu mati sendiri. Lepas tu hidup balik gitu kan. Dah kenapa ni? Ni kena anak Lin telefon receptionist kat bawah minta tukar bilik. Masa tu Lin buat live lagi. Fan Lin memang tengok Lin kemas barang semua, Lin still buat live. Lin pindah bilik. Kita pindah bilik lah. Pindah bilik baru tak diganggu. Tapi kan ada orang cakap kalau tadi bunyi macam almari diseret kan, kalau bunyi pasir, bunyi pasir sikit macam ada orang nak hantar kita ilmu hitam. Macam ada macam orang nak guna-guna bunyi lah, pasir. Kalau bunyi pasir orang cakap lah. Itu pun saya belajar daripada budak Ciki.channel channel yang dia orang datang kat sini. Dia orang cakap macam tu lah. Tak tahu pula. Itu dia 2 kisah seram yang tapi diceritakan oleh Lin tak DJ pernah Lin. lah. Alhamdulillah Lin tak pernah kena ganggu. Alhamdulillah Lin bersyukur. Itu pun dah cukup menakutkan Tapi yang baru, tapi tak lama Lin kena ganggu tu memang Lin sakit teruk lah. Itu sampai Lin masuk ICU semua. Okey, kita dah pun nak sampai 2 jam lah bercakap dengan DJ Lin. Mungkin kita nak borak lagi InsyaAllah selepas ini. Boleh. DJ Lin tak straight lah datang ke studio kita. Tak. Kita
suka macam DJ Lin seorang yang suka makanan juga. Oh ya, Dan saya kita- food lover. Ah. Cuma sekarang ni tengah kontrol sikit sebab kita ada cabaran untuk DJ Lin kurus sebanyak 10 kilo dalam masa 3 bulan. 10 kilo. Ya. Oh, Dalam masa 3 dapat ni bulan sebab dah nampak macam ada progres Iya dia ke tu. Budi? Aduh, ya Allah, Budi nak makan apa? Budi nak makan apa? Gitu. Alright. Kata-kata akhir daripada DJ Lin untuk peminat dan juga sudah tentu pendengar Okey, penyokong Suria pertama FM. sekali terima kasih kepada Budi sudi jemput DJ Lin untuk Budi Channel. Sama-sama. Rasa berbesar hati dijemput ke sini, antara penyampai radio terawal kot yang dijemput Oh. Betul. Ya, betul. Tak ada lagi penyampai radio. Penyampai radio pertama lah yang dijemput. Oh lemak 5 muka ruang lah gitu. So terima kasih kepada Budi. Moga Budi Channel terus sukses dan sosial kepada semualah, kepada pendengar Suria FM yang banyak menyokong kami di Suria FM. Terus mendengarkan Suria FM. Jangan lupa untuk follow kita punya media sosial kan, Instagram kami @SuriaMalaysia, lepas tu Twitter kami @Suria_Malaysia, Facebook kami boleh like Suria FM, dan boleh juga apa orang kata like kita punya YouTube channel Suria TV Subscribe. dan subscribe juga, betul, jangan lupa subscribe juga serta Tekan butang notifikasi. gitu. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi Suria Malaysia di handphone, app Suria kat handphone tu kena download ya. Mungkin DJ Lin nak kongsi apa yang terbaru dekat Suria FM. Okay, untuk Suria FM sekarang ni kita baru selesai untuk photoshoot session bersama penyampai Raya. Suria untuk Ramadan punya outlook, look and feel dan juga untuk Raya. Okay, alhamdulillah kita dah settle. Kita juga baru sekarang ni dalam proses untuk apa orang kata build up kita punya drama Raya punya content. InsyaAllah kita akan jalani penggambaran pada hujung minggu ini. Di sekitar Si Jangkam. Akan siap dekat YouTube lah. Ya, di semua platform media sosial Suria lah, di YouTube Suria TV, Facebook Suria FM kan, di app Suria Malaysia juga. So drama Raya Suria dilakukan oleh penyampai Suria FM, dan juga kita akan jemput pelakon popular untuk terus sama berlakon. Siapakah itu? Kena tunggu. Dan selain itu kita juga akan merakamkan lagu Raya. Satu course. lagu Raya sentuhan komposer popular Sharon Paul. Bukan sentuhan kecundang Bukan Bukan. sentuhan kecundang Bukan, itu Eka Matra. So lagu Raya Suria FM tahun ini hasil kerjasama Suria FM bersama dengan Sharon Paul. Nantikan lagu Raya kami, dan kita akan keluar juga music video untuk lagu Raya Suria. Okay, so yang paling penting dengarkan Suria FM, dan boleh apa-apa update boleh ke laman web kami suria.my lah. Suria FM tak lepas memang kena buat setiap tahun, mesti ada benda apa pun konten-konten untuk Raya dan Ramadan. Kita kena sentiasa aktif dan agresif dan progresif jugalah sebenarnya. Budi pun rasa macam dah lama Budi tak pergi sidang media ataupun press conference. Mungkin betul. kita akan jumpa lagi dekat press conference yang akan datang. Sebenarnya dah lama Fatin akan ajak Budi untuk kita jumpa kan, tapi ini dah peluang, mungkin dah orang kata dah ditakdirkan kita jumpa di sini, borak sini habis sini. Betul. Pastinya tidak habis sini lah. Tapi cerita-cerita yang kita ceritakan habis sini ya. So you guys yang sedang mendengar dan juga sedang menonton YouTube Budi Channel, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih pada DJ Lin. Semoga sama-sama dah kita doakan semoga career ataupun kehidupan DJ Lin sentiasa dirahmati dan sentiasa aman, sejahtera, sihat tubuh badan. Amin. Dan mendapat orang kata kejayaan dunia akhirat. Amin. Jodoh yang baik gitu. Okay, bye-bye. Jodoh yang baik. Sempat lagi dia. InsyaAllah. Amin. Dan 16 tahun kan? 16 tahun kurang 16 tahun. Tak apalah. Alright guys, borak sini habis sini, menutup tirai. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.